putus. Sekarang lain tak tahu telefon saya ni selalu putus. Allah takdirkan. Khair. Masya Allah. Masya Allah. Mana yang tu tuan-tuan sekalian, maaf putus. Line putus. Jadi atas apa yang terjadi ni, saya percaya sebenarnya kerana Allah sayang kita. Atas semua yang terjadi dalam dunia ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang benar-benar ambil berat hal kamu. Setiap urusan kita ni benar-benar rasai. Siapa beliau? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sayang pada kita. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin semua manusia dalam dunia ini bahagia. Nabi nak semua orang, Nabi SAW nak semua orang masuk syurga. Nabi SAW nak semua orang bahagia. Nabi nak semua orang masuk syurga. Nabi tak nak mana-mana orang dalam dunia ni masuk neraka, dihina, susah. Hati Nabi cuma nak orang masuk syurga. Ada sekali zaman Nabi SAW, ada zaman Nabi SAW, ada seorang ni orang Yahudi. Semua sahabat, semua orang nak bunuh dia. Sebab memang waktu dia patut dia kena bunuh. Tapi sampai satu orang sahabat telah bawa jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi SAW, Nabi telah pujuk dia, dakwah dia pada pagi sampai tengah hari. Lewat sampai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, nak daripada pagi sampai tengah hari. Daripada pagi sampai tengah hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdakwah. Dan pada pagi sampai tengah hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdakwah. Dan apa Nabi SAW berdakwah, Sayyidina Umar tengok orang tu tak terima dakwah Nabi, dia rasa nak marah, rasa macam nak bunuh orang tadi. Akhirnya Nabi dakwah dia dan dia telah memeluk Islam. Hati Nabi, akhirnya orang sahabat orang tadi telah mati syahid dekat Bir Maunah. Yang masa tu Nabi hantar sahabat dakwah dekat Ghassan, Rom. Nabi hantar dan semua orang Islam telah dibunuh di sana. Semua orang Islam telah dibunuh. Salah seorang dia yang Nabi Yahudi yang Nabi dakwah tadi. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalaulah aku bunuh dia. Itu tuan-tuan sekalian, semua apa yang terjadi dalam hidup kita, ujian datang dalam hidup kita ini cuma kerana satu. Sebab dia sangat sayang pada kita. Dia sangat sayang pada kita. Itu kita doakan semua yang sakit sekarang, semua orang yang sakit sekarang, kita doa mereka selamat, sihat, panjang umur, dimudahkan rezeki. Saya kali ni dulu saya selalu dengar 1-2 orang kawan saya sakit. Saya dengar 1-2 orang yang saya sayang pergi. Sekarang orang yang saya sayang hampir semua yang saya kenal, hampir semua yang sangat rapat dengan saya, mereka sekarang tengah sakit. Mereka sakit. Ada yang kena COVID-19 ni, ada yang dekat ICU, terbaring. Dia orang tengah duduk. Ada kawan saya dah terbaring tak sedar. Ada yang kat luar negara berdakwah, mereka berkorban. Mereka sepanjang hidup buat kebaikan. Dan bila saya sangat sayang mereka. Maaf, sebab mereka telah banyak berjuang, berkorban. Dan atas apa yang terjadi ni, mula kita pun percaya pada apa orang kata-kata sebar-sebarkan. Dan sebenarnya orang tak tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Orang tak tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Bila saya sebut COVID-19 ni, satu dunia kena. Saya sebut tadi Donald Trump pun awalnya macam kena. Presiden ni, bayangkan semua dekat Indonesia, menteri-menteri pun kena. Dekat Malaysia pun, menteri lama, menteri baru pun dah kena. Dia masuk hospital lah. Ada yang kena kuarantin. Ada yang positif. Jadi bukan sikit main bola, artis-artis, ramai yang kena. Begitu juga sahabat ni, cikgu-cikgu saya, sahabat yang saya sayangi, yang buat dakwah, tabligh semua sekali. Mereka diuji oleh Allah SWT dengan sakit. Dan saya sangat sayang semua sekali. Ada doktor-doktor, nurse pun yang kena. Jadi tuan-puan sekalian, tu dalam hidup, mana-mana kita terjumpa, kadang-kadang ada 1-2 kes kita baca, yang kita dengar, kita hadapi. Tapi bukan kesemuanya. Tu kita jangan hina mana-mana orang dalam dunia. Jangan hina mana-mana orang. Jangan keji mana-mana orang. Jangan cakap perkara yang tak baik. Hati Nabi cuma nak semua manusia bahagia dan masuk syurga. Jadi, bila perkara begini terjadi, dan ramai orang guru-guru yang saya banyak belajar. Seorang ni saya belajar tentang solat dengan dia. Ada sebahagian saya belajar menangis malam dengan dia.
Ada sebahagian saya belajar kasih sayang dengan mereka. Ada setengah yang setiap malam bila mereka berdoa, pukul 3 dah bangun nangis. Mereka sebut nama saya setiap hari. Mereka sebut nama saya setiap hari. Saya bila accident, saya tak accident. Saya fikir mesti mak saya tengah doakan saya. Mesti ada doa mak saya yang selamatkan saya daripada kemalangan. Mesti ada doa cikgu-cikgu, pendakwah yang baik menyelamatkan saya daripada musibah, kemalangan. Jadi apa-apa rahmat datanglah hidup saya. Saya percaya ada orang yang sedang berjuang dan berdoa. Untuk tuan-puan sekalian, bila saya dengar apa yang terjadi ni membuat orang, kita patut, saya tengok sekarang yang kena kuarantin, mereka menangis, berdoa, banyak pendakwah, hafiz-hafiz Quran. Mereka berdoa menangis untuk kita semua. Mereka minta ampun untuk kita semua. Mereka minta ampun untuk diri mereka sendiri. Mereka doakan kebaikan untuk semua orang. Apa yang dah jadi pada kita semua? Kenapa terjadi begini pada kita? Apa yang telah buat kita? Bukankah kita semua menjadi sebuah keluarga sebab pengorbanan Nabi dan sahabat? Dulu ada orang yang berjuang siang malam macam Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-puan, ni waktu untuk kita berdoa, menangis, doakan kebaikan, doakan semua manusia dalam dunia. Kita nak manusia ni bahagia masuk syurga. Apa perkara yang paling menakutkan dalam dunia ini? Kalau Tuhan tak terima kita. Benda yang paling menakutkan dalam dunia ini, kalau Allah tolak kita. Kalau Allah tolak kita, habislah kita. Kita kalau ditipu musibah, kita takut, sedih. Tapi yang paling menakutkan sekali kalau Allah tolak kita. Mana kita nak pergi kalau Allah marah kita? Kalau Allah marah kita, mana kita nak pergi? Kalau Allah marah kita. Miss Yuyu, macam mana Ustaz Jemaah Tabligh yang tak nak kerjasama untuk saringan? Miss Yuyu, kalau kakak pergi dengar dan baca sebenar-benarnya. Jemaah Tabligh tu, saya kenal rapat mereka guru-guru saya. Sebenarnya perhimpunan tu mungkin ada berapa, ada orang dah ada data yang lengkap, berapa ribuan berdaftar. Bilangan tu pun lebih daripada yang sebenar, tak muat pun masjid tu dengan kemah-kemah semua sekali. Satu, kedua, dan mereka kira sebenarnya berdasarkan ini semua dah cukup. Jelah, awal-awal mereka datang itu, hampir semua tempat pergi sampai sekarang. Mungkin bila mereka datang, siapa yang tak ada simptom kena balik. Jadi mereka pun balik. Siapa simptom balik. Pergi mana-mana, semua orang yang saya kenal, abang, keluarga saya, ada orang yang sedekat dengan saya, mereka pergi, dia kata ada simptom, tak ada, balik. Mereka suruh balik. Dia orang tak nak ambil apa-apa, okey, dia orang suruh balik. Dia orang pun tak ambil data, suruh balik awal-awal. Kemudian hari-hari kat TV tanya, hari-hari suruh merayu pada Jemaah Tabligh supaya datang, merayu Jemaah Tabligh datang. Mungkin tuan-puan, lepas tu ceramah tu umum, ada orang luar datang. Tapi Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah, daripada awal ketua mereka telah putuskan supaya mereka datang. Ada yang degil macam itu yang lari. Tuan-puan nampak yang lari itu? Yang lari itu dekat Melaka lari. Kenapa dia lari? Dia kan gelandangan duduk tepi jalan. Kakak abang pernah pergi dakwah orang gelandangan tepi jalan. Dia ni kalau nak tidur pun orang gelandangan tepi jalan. Mereka kalau nak tidur pun mereka dia orang memang takut pergi hospital. Tuan pernah sampai mati pun, kalau boleh nak mati kat tepi longkang dekat bandar-bandar. Bukan semua gelandangan, tapi sebahagian gelandangan begitu, orang tua-tua tepi jalan. Dia pakcik tu check kat Melaka katnya, lepas tu dia pun lari. Orang pun kata dia Jemaah Tabligh lari, degil, tak dengar cakap, sifat Nabi tak ada. Penuh orang tulis. Saya tahu, saya pula Chinese pula. Saya pun tengok kat mana-mana orang cakap. Saya tak kisah semua tu. Tapi kenapa kita jadi begitu sekali? Apa yang telah menimpa kita sehingga kita, kerana satu dua orang yang bukan tabligh ni, dia macam satu mesin basuh. Saya kenal mereka, tabligh ni macam mesin basuh. Saya tak berniat untuk terangkan siapa-siapa atau nak fahamkan siapa-siapa. Tapi dia macam mesin basuh. Ada yang degil, ada yang jahat, ada yang kerja kelab, pelacur-pelacur. Ada orang yang gangster, kongsi gelap. Mereka datang 2-3 hari macam mesin basuh. Dia tak ada tapis. Dia tak tanya ada degree ke tak nak ikut program. Dia tak tanya awak alim. Dia tak tanya awak alim ke tak. Dia tak tanya apa. Macam saya dulu tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Dia tak tanya. Dia tak tanya saya apa jahat saya pernah buat. Dia orang tahu ke siapa saya dulu-dulu. Dia orang tak tanya. Dia orang lagi doa nangis untuk saya. Saya tahu siapa saya dulu. Mereka tak tanya. Sebab tu yang datang ni macam-macam jenis orang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang buat dakwah ni, pakaian mereka pun macam-macam jenis. Rupa pun macam-macam jenis. Ada yang nampak smart, ada yang selekeh, ada nampak macam begini. Ada yang nampak kampung, ada orang datang kampung nampak. Ada datang masjid lu kena halau. Saya daripada kecil selalu masjid-masjid kena halau. Sebab dia orang nampak selekeh. Kalau pakcik petani macam ayah kita keluar berdakwah, takkan ni nak pakai kot pula. Orang kampung-kampung macam ayah kita, tapi dulu tak semayang, sekarang mula semayang. Dulu saya ingat masa kat universiti, masa berdakwah,
Dia orang cakap buat dakwah ni nanti begitu begini, nanti malas belajar. Daripada saya kecil itu yang saya dengar. Mereka selalu kait begitu. Tapi saya daripada kecil, cikgu-cikgu saya beritahu kat saya kalau buat dakwah ni kena jadi matahari hidayah. Kena tunjuk contoh akhlak yang paling baik. Supaya mereka tengok kita ingin datang pada Islam, kita kena menjadi orang Islam yang baik. Itu yang saya dengar pada mereka. Jadi orang Islam yang baik, contoh yang baik. Orang tengok kita ingin menjadi sebahagian orang Islam. Saya puji bagi Allah tuan-puan. Saya syukur ke Allah sebab ilmu yang saya dapat pada mereka daripada usaha dakwah ni, pengalaman bersama mereka dulu-dulu, maka apa jadi dalam hidup saya gembira. Saya syukur ke Allah daripada saya tingkatan 1. Ada 7 orang kawan saya ajak masuk Islam. 7 orang. 7 orang masuk Islam. 7. Jadi tiap tahun ada 7-8 orang. Sekarang Allah hadiahkan 2 minggu Allah hadiah 10 orang masuk Islam. Setahun ni 2 minggu 10 orang masuk Islam. 2 minggu 10 orang masuk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Untuk kita belajar saling mengasihi. Dan kita kena belajar, inilah fitnah akhir zaman. Bila saya dengar yang kena orang-orang baik-baik, soleh-soleh, dan mereka dikata, dikeji, dicakap bukan-bukan, saya rasa terluka dan saya rasa sangat sedih. Saya tak pernah, dah lama tak rasa sedih begitu. Sebab dulu-dulu saya dah biasa dah orang hina, ejek saya. Dulu pun orang tak suka saya, orang benci kat saya. Daripada saya kecil, orang pun cakap bukan-bukan. Tapi saya sayang mereka semua. Saya rasa sayang mereka semua. Saya tak boleh tidur banyak hari dah. Daripada mula-mula jadi ni, saya tak boleh tidur. Saya daripada mula-mula apa jadi COVID ni, saya dah tak boleh tidur dah. Saya susah hati, saya susah tengok apa yang jadi tentang guru-guru saya sakit. Saya sayang mereka. Saya jadi susah hati. Saya susah hati tengok mereka. Jadi sebab tu orang cakap, bila saya dengar ada, yalah ustaz-ustaz yang saya sayangi, mufti-mufti, guru-guru, mereka sahabat saya yang sangat saya cintai. Bila mereka sebut Melayu, orang pun ingat, oh ni semua orang tua-tua ni degil, pendakwah degil. Lagi saya baca ni, berjanggut degil, ini degil. Umai, Tabligh Still Perhimpunan di Indonesia. Jadi Umai tu bukan perhimpunan tabligh yang kat Siptaling tu. Ataupun saya pun tak kisah yang mana. Cuma saya nak cakap, mereka ada negara mereka sendiri, undang-undang mereka sendiri. Dan dekat sini, tapi bukan tak ada kaitan langsung dengan Siptaling. Dia program yang lain. Dan orang yang lain saya pun tak tahu. Tapi setakat yang saya tahu tentang usaha dakwah ni, mereka sangat diajar daripada dulu. Mereka sangat taat kepada ketua selagi tak berlawanan perintah Allah. Daripada saya kecil lagi. Dia orang ajar mengalah, jangan jawab. Kalau kena halau, mereka pergi. Memang begitu sifat orang tabligh ni. Dia nampak bodoh, dia nampak tak reti. Walaupun doktor ke, dia engineer ke, dia sama je semua. Bila keluar sama, cikgu ke, engineer ke, doktor ke, petani ke, orang kampung ke, orang miskin ke. Mereka semua macam sebuah keluarga. Mereka tak kisah. Lalu nampak bodoh. Kalau kena marah, dia orang diam. Pada kecil, saya dah nak berlari nak ke orang tu. Kalau pergi masjid, kena halau. Sampai masjid tu pagi, kena halau. Masa saya ingat umur saya 12 tahun katnya. Di masjid tu kena halau pagi. Kami kena halau kat masjid tu. Lepas kena halau kat masjid tu, kami jalan kaki bulan Ramadan. Kami nak sampai masjid seterusnya maghrib. Kami nak sampai maghrib, masjid seterusnya maghrib. Nak sampai maghrib seterusnya maghrib. Maghrib pun sampai maghrib pun sampai masjid seterusnya maghrib. Sampai maghrib. Tempat saya buat dakwah, tengah tidur tengah malam, orang kampung angkat saya campak saya kat kubur belakang masjid. Ambil campak belakang kubur masjid. Bila saya bangun nak marah, dia orang kata tak apa. Orang buat baik pada kita, kita balas mereka. Kita balas mereka dengan kebaikan. Tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi. Jadi saya pun tak nak, bukan saya nak kata betul ke salah, tapi saya cuma nak semua orang doakan kebaikan hidayah untuk semua orang. Belajar doakan hidayah untuk orang lain. Doakan. Saya sayang mereka. Dulu seorang dua orang kawan-kawan saya sakit. Sekarang ramai kawan saya kat ICU. Kawan-kawan saya semua kat ICU. Saya sayang dia. Mereka semua orang saya sayang. Saya cemburu dengan dia. Dan saya takut. Dan saya rasa takut. Takut. Saya tak nak kawan-kawan saya sayang ni mereka. Sebab saya orang alim-alim yang baik. Bukan seorang, ramai. Mungkin saya nak cerita untuk tuan-puan. Kalau tuan-puan mungkin dengar ceramah saya sebahagian rasa seronok, gembira. Kalau tuan-puan jumpa ada beberapa orang ni, mereka orang yang sangat baik. Mereka pun sekarang tengah sakit teruk sekarang. Isteri anak dia kena, keluarga dia kena. Tak orang pun menyalahkan orang lain. Kita pun sedar COVID ni pun dah lambat dah. Mungkin orang yang pakar-pakar, yang terlibat dengan doktor, dengan tu mungkin dia lebih cepat sedar.
Negara pun lambat sedar semua sekali. Semua orang lambat sedar kakak abang. Sampai sekarang pun tengok semalam orang ramai-ramai bersesat. Bukan sebab mereka degil, mereka tak tahu. Mungkin tak faham sangat apa yang jadi ni. Mereka tak rasa benar-benar sebab manusia memang begitu. Selagi tak terkena kat diri dia tak rasa. Masa orang kena dia tuding jari sana. Dulu kat China kita tuding kat China. Lepas tu tiba kena kat tablik, kita tuding kat tablik. Esok bila kena kat kita, masa tu baru kita tuding diri kita sendiri. Masa tu baru kita nangis. Masa tu baru kita rasa perasaan macam mana. Tadi saya hantar pergi beberapa hospital, hantar aircon portable tu. Saya pergi beberapa hospital. Saya pergi kat kawasan COVID-19. Dia orang tengok duduk dari jauh. Dia orang ambil video saya dari jauh. Muka dia orang nampak sedih yang tengah test. Tadi tak ada seorang yang berjanggut yang buat test tadi. Pada Chinese ramai juga. Kita tengok yang Islam pun ramai juga. Datang buat test, duduk dekat bawah kemah, kursi, panas juga. Duduk kat situ mana kata nak panas, tapi duduk bawah kursi, panas. Dia orang tengok saya, dia orang lambai saya dari jauh. Saya pun tak boleh nak dekat dengan dia orang. Semua yang kena kuarantin, mereka keluarga pun tak boleh tengok. Ada yang kawan-kawan saya tengah dekat ICU, tak ada siapa boleh tengok dia. Tak ada orang boleh dekat dengan dia. Keluarga pun tak boleh tengok dia. Sampai kalau mereka pergi pun sampai sudah tak dapat tengok dia. Mungkin tengok daripada jauh, mungkin sebalik cermin je kau dapat tengok. Mereka ke bumi pun tak ada orang tengok. Kenapa kita waktu begini kita nak hina pada orang dalam dunia ni? Kenapa nak tuding sana, tuding sini? Yang degil tu cuma 2-3 orang yang mungkin degil. Kenapa tuan-puan cakap begitu? Saya rasa sedih, terluka. Sayang tuan-puan, saya doakan mereka semua sihat, selamat. Kita doakan semua selamat kakak abang. Kena kat anak kita, kena kat isteri kita nanti. Masa tu kita baru tahu. Baru kita masa tu nangis bila keluar anak kita. Bila orang kita sayang, tak kisahlah siapa. Kita tengok mereka dah letak pernafasan. Mereka dah tak bergerak begitu. Duduk kita pun tak boleh nak dekat bagi semangat. Kita nak tiup-tiup dia pun tak boleh. Kita nak tengok pun tak boleh. Langsung tak boleh tengok. Duduk jauh-jauh kita pun kalau 2 minggu kuarantin. 2 minggu mereka duduk kuarantin tak tengok. Sedar-sedar dah kat ICU. Sedar-sedar ada sebahagian dah pergi. Mudah-mudahan semua sihat selamat. Tapi tuan-puan, kerana itu kita belajar doakan semua orang dalam dunia. Belajarkan doakan hidayah, kebaikan. Saya pun tak tahulah kenapa kita jadi begini. Ada yang salah pula, salah itu ini. Sampai macam-macam. Saya tengok bilangan betul-betul ahli yang memang berpuluh tahun dah kat masjid tu. Dia dah kira sebenar bilangan tu berapa orang. Bilangan tu sebenarnya dah cukup dah. Saya pun tak tahu macam mana mereka dapat bilangan yang banyak begitu. Saya pun tak tahu macam mana. Sebab bila orang dakwah ni mereka selalu rasa rendah diri. Saya kenal dia orang selalu kata saya bodoh, tak pandai. Malam-malam nangis, ya Allah saya bodoh, saya tak pandai. Mana ada orang dalam dunia doa saya bodoh. Dia orang ni macam tu doa. Sebab orang degil-degil, bahasa orang tepi jalan banyak juga. Bahasa orang tu, ya Allah saya bodoh, tak pandai. Saya tak pandai buat dakwah ni. Saya jahat, saya tak guna. Kau yang kutip saya daripada longkang. Kau yang beri saya hidayah. Dulu saya sesat, kau beri saya Islam. Ya Allah, dulu saya sesat, kau yang beri saya Islam. Kau beri saya kenal kau. Dia jumpa orang pun kena marah bodoh. Saya pada kecil dah biasa dah kena marah ni. Jumpa semua orang kata bodoh tu dah biasa dah. Hari-hari dah orang kata bodoh tak ada masa depan. 2 je saya dengar daripada kecil. Bodoh tak ada masa depan. Bodoh tak ada masa depan. Kau ni apa nak jadi bodoh tak ada masa depan? Hari-hari saya dengar daripada kecil. Saya pun dah tak nak ingat semua tu dah. Tapi itulah yang paling banyak sekali saya dengar dalam hidup saya. Kau bodoh tak ada masa depan. Apa nak jadi? Saya ajak orang masuk Islam, saya kena marah. Saya ajak orang pergi masjid, saya kena marah. Saya duduk tolong, kadang-kadang tolong orang tua-tua, tolong orang ni dekat, buat baik. Saya tolong hikmat, kena kata, kena keji. Orang kata, apa nak jadi kau ni? Apa nak jadi kau ni? Buat apa kena marah? Ni pun sekarang kalau orang baik-baik jumpa saya, walaupun orang tak tahu kenapa. Ajak masuk Islam, kau ajak dia sampai mana? Kau didik dia tak? Kakak nak tanya saya berapa orang saya didik. 2 minggu 10 orang, Allah hadiah 10 orang masuk Islam. Didik dia tak? Didik kakak abang, didik. Ada 1-2 orang terlepas, yang lain mereka belajar. Saya ada guru-guru WhatsApp. Tapi taklah semua saya nak tunjuk pada semua orang. Mereka semua sekarang tengah belajar Islam dekat pada Allah. Itu abang kakak kita. Tapi itulah, manusia memang ramai juga memang dah lama. Yang memang dah tak suka, memang nak kata macam-macam. Nak doa, orang dah nak mati dah. Maaf saya sebut itu, orang dah kat ICU dah. Doa. Ni waktu mereka, ada satu hari nanti waktu kita pula. Ada satu hari nanti waktu kita pula. Abang pun dengar kat negara kan. Mesti tersebar. Bukan pada sini, cuma ini ada data, senang nak cari. Kalau kena tempat lain, siapa tahu yang lain dah kena. Kan kita dengar COVID ni, banyak orang kena COVID tapi dia tak demam, dia tak sesama.
Dia tak demam, tak semua, batuk pun tak. Tapi dia ada bawa COVID-19. Bukan sikit, ramai. Dia tu ada. Jadi bila pergi jumpa orang lain, sentuh orang lain, pegang orang lain, dia tak duduk diam, dia tak kuarantin, dia pindah ke orang lain, pindah ke orang lain, pindah ke orang lain. Kita pun tak tahu, mungkin ramai kena. Tapi Alhamdulillah, sebab satu kes kat Brunei tu, jadi semua orang dapat dikesan, dapat dicari, orang bersungguh-sungguh. Orang pun dah mula sedar lebih cepat sebab bilangan dia besar. Jadi, bukan saya kata baik. Saya nak beritahu setiap apa yang terjadi membuat kita semakin dekat pada Allah. Makin dekat pada Allah. Musibah ni dah datang. Apa yang jadi buat kita dekat dengan Allah. Kita doakan Kementerian Kesihatan, doktor-doktor, nurse-nurse yang susah. Ada kawan-kawan saya doktor, nurse, ada yang mengandung, kena COVID tu, tak kena positif, saya tak pasti. Tapi dah kuarantin. Dah mula kuarantin. Anak kecil-kecil ni, ada yang doktor-doktor, nurse-nurse. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk tu belajar doakan semua orang. Ramai juga orang mesej saya. Saya tahu ramai juga marah. Cakap, ustaz kenapa ustaz tak ajar dia orang degil? Satu dua orang degil, takkan saya nak maki semua orang dalam dunia ni. Satu orang degil. Dalam banyak-banyak orang buat tablik ni, adalah bukan satu dua orang, banyak juga yang mungkin perangai mereka macam tu. Dalam saya pergi kat hospital, doktor, nurse pun ada satu dua orang mungkin buat perangai. Tapi bukan, boleh ke kita nak kata semua doktor begitu, semua jerap? Tak boleh. Tak adil. Memang ada manusia kat mana-mana. Kita kenal dalam adik-beradik kita, dalam keluarga, dalam adik-beradik, dalam masyarakat mana-mana. Ada kurang, ada kat mana-mana. So doa kakak abang. Kalau kakak abang tengok mesej-mesej seorang minta doa daripada saya, tuan-puan pun nangis. Tuan-puan tengok. Saya pula orang mesej tu ditanya-tanya, saya kenal. Ya Allah, kawan saya. Ada mesej-mesej, doakan pakcik saya. Doakan abang saya. Doakan adik saya. Doakan suami saya. Doa. Saya tanya, ada sebahagian saya tanya kat ICU tu, nama siapa? Saya tanya, nama siapa? Dia bersebut nama. Dia sebut je nama penuh, saya tak tahu. Panggilan apa? Dia sebut panggilan. Bila panggilan, ya Allah, ni kawan baik aku. Ya Allah, ni kawan baik aku. Kenapa orang-orang yang saya sayang, yang baik-baik, mereka, Allah, saya risau sebab sakat yang saya kenal yang turut-turut ni. Yang turut-turut. Kawan-kawan saya yang baik-baik. Yang tak tinggal tahajud, Quran jaga, akhlak cukup baik, suka tolong orang. Suka tolong orang. Suka tolong orang. Itu pakai, dia tengok kita ada selipar, dia bagi selipar dekat kita. Di jalan tak pakai selipar. Abang pernah jumpa macam tu dalam dunia. Dia ada satu roti canai, dia boleh kerat bagi dua kat kita. Ada kawan-kawan saya yang satu roti canai kerat dua bagi kat kita. Abang boleh fikir macam tu. Dia ada RM100 susah. Nah, dia kata, nak ambil RM50, saya ambil RM50. Orang macam tu. Kat mana-mana saya duduk, dia tolong saya datang. Untuk tu kita doakan supaya semua manusia dalam dunia ni. Musibah ni untuk kita semua. Untuk kita semua belajar. Untuk kita dekat pada Allah. Untuk kita takut pada Allah. Untuk kita cinta pada Allah SWT. Kan tak pernah terjadi macam ni. Dia tak ringan. Dia bukan ringan. Saya bila fikir balik semua orang yang saya sayang kena, orang baik-baik kena, saya terfikir kiamat agaknya ni. Saya fikir begitu. Saya tak cakap kiamat. Kiamat tu memang makin dekat. Tapi dia buat saya betul-betul fikir kiamat agaknya. Saya tak tahu bila kiamat, akan kiamat bila. Saya fikir, ya Allah, nak kiamat agaknya dunia ni kan. Begini agaknya ujian kiamat agaknya. Mungkin dah nak habis dah dunia ni. Tua dah dunia ni. Mungkin nak habis dah dunia ni. Mungkin dah nak habis dah dunia ni. Bila yang kena semua baik-baik. Yang kena baik-baik. Yang memang orang yang ikhlas. Mereka mungkin tak terkenal dalam media sosial macam saya ni. Mereka mungkin tak ada follower macam saya ada follower. Mungkin mereka tak dakwah, dan mereka pun tak masuk kat video macam saya buat. Saya yang segan dengan diorang. Saya malu dengan diorang pula. Saya cemburu dengan mereka. Saya tak dapat buat macam mereka. Tu tuan-puan, doa supaya semua yang sakit, yang ni semua sihat. Jangan keji. Hidup ni macam berputar kan. Kita doa tak bersambung. Tapi hari ni giliran mereka, nanti giliran orang lain. Ni Muzaffar kata Cikgu Razak Melaka dalam COVID-19. Ramai ni Muzaffar, ramai. Semua yang saya kenal semua sekali. Tapi tak apalah, kita pun tak hidup untuk orang, tuan-puan. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Saya cuma cakap ni, bukanlah saya nak jelaskan. Saya cuma nak kongsi apa yang saya rasa. Sebab ramai sangat yang tanya saya nak terus terang dengan tuan-puan. Walaupun saya hari-hari ceramah kat tuan-puan masa COVID ni, saya daripada COVID ni, daripada mula lagi sampai sekarang, maaf saya sebut, saya dah tak boleh tidur sangat. Saya susah hati. Saya daripada mula COVID tu sampai sekarang, saya dah tak boleh tidur dah. Susah hati. Tidur sekejap je. Dan tadi ni balik hospital. Tadi ni saya balik hospital. Hantar belikan dia orang, ambil. Saya pun ada duit-duit sikit-sikit tu saya keluarkan.
Saya pergi beli 6 aircon, portable aircon. Lepas tu saya belanja diorang KFC, semua staff ada satu hospital tu saya belanja diorang. Lepas tu saya sebut ni, saya cuma nak kongsi tuan puan, saya sayang diorang, saya kesian kat diorang. Susah kerja diorang, penat kerja diorang. Tak pakai macam tu, kita baru pakai mask pun dah tak bernafas dah. Macam mana orang pakai prudah selama ni kan? Ada orang ejek pula pakai prudah, dia ingat nak bergaya pakai prudah. Kakak abang pakai prudah tu susah kakak, bernafas pun susah. Pakai prudah tu setengah, tak kisah tuan nak pakai tuan labuh pakai prudah, tapi jangan hina orang pakai prudah. Isi saya pun pakai prudah juga, daripada dulu hari saya dengar kan? Tak kisah tuan nak pakai nikab ke, pakai prudah ke, pakai tudung ke, kita macam mana orang pakai tu kan? Orang pakai covid sampai semua sikit tutup, kepala semua habis, semua sikit tutup, panas kat luar pula sambut orang, tak bernafas kita. Tak bernafas, bukan sikit. Untuk tu tuan dan perempuan yang Allah Subhanahu Taala sayangi, berkat istimak tu dah habis tengah hari. Tu doakan semua orang, kita semua sebuah keluarga, bukan orang ni orang tu. Jangan untuk tu percaya Halifah. Ustaz pergi Sri Petali? Tak, saya tak pergi Halifah. Tak pergi. Dia tak pergi Halifah. Saya daripada jauh je, semua orang dekat-dekat pun semua orang nampak saya pergi, you pergi. Kalau yang bukan Islam, you pergi. You pergi itu ceramah, you pergi. Jauh dia orang dengan saya. Betul, saya setuju, tapi memang saya tak pergi. Memang tak pergi. Masa saya ada perokit, saya ada ceramah, jadual saya penuh masa tu. Saya memang niat nak pergi, tapi saya tak sampai. Takdir Allah tak sampai. Sudah saya tak sampai. Allah takdirkan saya, tapi tidaklah saya bergembira menyebabkan saya selamat, tak. Untuk tu Nur mak kirim salam, Makcik Timah Mak Azam. Ni ayah dia dulu, Nur Kasih kan. Ayah dia dulu banyak ajar saya. Masa tu saya kecil lagi, ayah dia dah meninggal dunia. Masa tu ayah dia ajar saya pakai serban. Dah lama dah. Makcik Fatimah kan, ayah dia ajar saya pakai serban. Pagi-pagi ajar saya semai duha pakai serban. Pagi-pagi dia ajar saya. Muzaffar, doakan Freilainer. Saya doakan. Doa Muzaffar, saya tengah doa ni, saya nak tengah cari tempat kemah ni. Untuk ada beberapa tempat yang minta kemah. Saya tengah survey harga dia, tengok nak belikan kemah. So saya dengar ada banyak kemah yang dah tak ada. Ada yang Majlis Bandaran dia nak ambil balik. Ada setengah tu dia ni kemah. Jadi saya doakan, saya nak cari kemah untuk apa? Nak cari kemah untuk diorang. Ada hospital tu dia nak pasang TV. TV dia nak supaya bila pesakit dia ada pada tempat tu, pada jauh dia boleh tengok keterangan semasa tentang COVID ni. Dia nak cari TV. Ada satu hospital nak beli 2 TV besar tu, gantung. Beli TV. Ada yang aircon, ada yang perlu kerusi kan ramai kat COVID tu kat luar jauh-jauh. Jadi dia ada kerusi. Kalau berdiri kan tumbang satu hal, dia ada kerusi nak cari. Sebab benda tiba-tiba. Kita doa benda ni selesai dan cepat sembuh, tapi kita tak tahu kalau benda ni bertambah, kita pun tak tahu. Masya Allah. Jadi sebut yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Semua dah pergi dah. Yang tablik tu kalau tuan-puan kira semua dah cukup dah sebenarnya. Sebenarnya bilangan dah cukup dah tu. Yang luar negara yang 1,000 lebih dia nak balik. Saya pun check dengan diorang. Saya bukan ketua, bukan ahli kat situ. Mereka semua guru-guru saya, kawan-kawan saya. Saya ni kakak abang sayang semua orang. Siapa pun kita, kan Nabi ajar kita begitu. Saya tak reti nak hentam-hentam orang ni kakak abang. Dulu tak pandai. Ni pula orang baik-baik, takkanlah saya nak hentam. Dulu ada orang, wah sedapnya time ni cakap kan, Sidi, amanah, tablik, fatona. Mana sifat Nabi yang kamu ada? Mana sifat Nabi kamu ada? Tak apalah kakak abang. Tuan-puan yang tak check betul-betul apa-apa data, tuan-puan pun cakap macam, tuan-puan ingat ni macam isu apa? Ini ingat isu macam viral-viral ke? Orang joget-joget dekat Facebook, kat Instagram, dan lari pasang lagu apa, bukan apa isu-isu macam tu. Ini bukan kisah budak-budak kat TikTok, bukan. Ini bukan kisah macam tu. Untuk kita keji nak kata, ni bukan kisah budak TikTok yang kita nak kutuk ramai-ramai. Itu pun tak boleh kutuk dia. Kita kena dakwah dia, kena sayang dia. Kenapa kita nak kutuk dia? Dakwah dia, pergi jumpa dakwah dia. Kalau kita kutuk dia lemah, dia berkata saya banyak jumpa orang, dia kena kutuk terus. Tuhan boleh tak percaya. Sebab tu saya kata apa yang terjadi ni, syukur kena orang baik-baik, kena pelajar-pelajar, kena ustaz-ustaz yang baik-baik. Mereka sekarang nangis doa. Dia orang tak tidur kakak abang.
Saya pada apa yang jadi ni, maaf saya sebut, saya pun tak tidur. Saya Azrul, ustaz pergi hospital mana? Tadi hospital Ampang, hospital Sungai Buloh dengan hospital Shah Alam. Tadi Ampang, Sungai Buloh, Shah Alam. Tuan-tuan sekalian, untuk tu kita doa supaya sembahyang ustaz sakit, saya tak sakit, saya nangis, saya semua alhamdulillah saya tak sakit. Alhamdulillah, syukur ke Allah, anak-anak saya semua pun sihat. Sedalik Ustaz Hamid Chin pun kena ustaz. Begitulah yang saya dengar. Doakan, doakan, itulah yang saya dengar. Doa mereka sihat. Tu guru saya, yang cikgu yang saya hormati saya ni. Saya tak ada belajar langsung dengan beliau, tapi saya kenal beliau dengan rapat. Dia jumpa saya beberapa kali, tapi tahu tak perkataan dia buat saya rasa, dia cakap, Masya Allah Ustaz, dah lama ni, masa mula-mula saya keluar IKIM FM, Masya Allah Ustaz, Ustaz ceramah kat IKIM, kata Ustaz Hamid masa tu. Saya dengar selalu Ustaz, iman, solat, seronok Ustaz dengar. Saya cakap dia, Ustaz, saya tak ada ilmu Ustaz. Itulah cerita ulang-ulang saya cakap kat dia, saya tak ada ilmu. Saya cakap benda tu juga, saya yang bahagian lain kena ustaz-ustaz yang mulia ajar. Saya tahu bahagian tu je. Saya tahu bahagian tu je. Saya tahu bahagian tu je. Dia cakap, taklah Ustaz, itulah Islam, kita mudahkan orang lain. Dia cakap tu sejuk hati saya. Tahu tak Ustaz Hamid buat apa? Ustaz Hamid Chin tadi buat apa? Disuruh ada bapa ustaz tolong layankan ustaz. Saya sedar diri saya bukan ustaz, bukan saya siapa. Saya Cina je masuk Islam. Tapi dia layan saya, buat saya rasa sayu, sedih. Sebab semua alim macam tu. Ustaz Hamid Chin saya jumpa begitu, lemah lembut, kasih sayang. Saya jumpa Habib Ali Zainal Abidin pun begitu juga. Jumpa je nangis kakak abang, duduk belakang, dia gosok tangan saya. Dia kata, Ustaz, terima kasih buat kerja-kerja dakwah yang saya dulu tak buat, yang saya tak mampu nak buat. Beliau buat dakwah juta-juta yang besar, yang mulia, hari-hari hidup dia dengan Islam. Saya ni sekejap, saya sekejap lagi balik kampung. Keluarga saya pun ramai bukan Islam. Saya wah-wah juga kakak macam-macam. Dia orang hidup dah macam pagi sampai malam tu dengan Quran, kasih sayang, dengan sunnah Nabi, dengan kebaikan. Saya main game juga kan, tak. Saya pun ada tengok TV juga, tengok macam-macam juga. Ni orang yang baik-baik, mulia, puji Ustaz Hamid Chin. Sebelum ni saya ni bukan sini, kata saya siapa, ulama mana-mana. Nabi Ali, dia bukan dakwah tabligh, tapi beliau orang yang mulia, baik. Saya jumpa Dr. Mazhar pun begitu juga baik. Jumpa tahu tengok akhlak baik. Jumpa Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kalau kita jumpa alim-alim begini, mereka kalau kita jumpa perkataan mereka baik, lembut, kita jumpa pun rasa tenang, rasa bahagia. Dan ramai lagi begitu. Begini pula begitu juga penuh dakwah ni, semua mereka orang baik-baik. Kita doa baik-baik untuk mereka. Adriana, Rina, hai Ustaz, saya Ainan Muslim from Sabah. Tengok Ustaz ceramah tenang hati. Adriana, saya sayang Adriana. Rin, Elsa, saya sayang adik. Dan saya percaya yang jumpakan kita ni, Adriana, ialah Allah SWT. Dalam majlis ni, yang percaya kita ialah Allah. Dan dia sayang kat Adriana. Adriana baik, mulia. Jadi kalau Adriana masih ada kat situ, saya sayang kat Adriana. Dan saya sayang kat Adriana. Saya doa Adriana bahagia sentiasa dan dapat kebaikan mencurah-curah. Dan begitu Adriana. Dulu Adriana saya dulu tak Islam, tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Satu hari bila saya dapat kenal Allah ni, Adriana, saya rasa sangat bahagia, saya gembira. Dan saya gembira, syukur dapat kenal Tuhan. Dan dulu saya tak tahu nak doa kat siapa. Bila saya susah, saya tak tahu nak minta kat siapa. Saya kadang buat benda tak baik bila saya susah, buat jahat. Satu hari bila ada cikgu pendakwah tabligh ni, dakwah saya, nama cikgu Muhammad Noor, dia pun kat hospital sekarang. Dia pun dakwah saya. Bila saya dengar, saya nangis, saya berubah. Tahu tak apa saya fikir? Saya nak mak ayah saya masuk syurga. Saya mula berdakwah dan saya kenal Allah. Semenjak tu Adriana dan semua sekali, semenjak tu Adriana bukan Islam kan. Semenjak tu saya bila susah, saya tahu nak minta kat siapa. Saya tahu, maaf saya sesama Abdul Hanif kan. Saya ambil tisu. Dah beringuh dah kan, lari pula tuan-puan. Jadi lari pula tengok inguh dah meleleh kat depan ni kan. Maaf ya. Jadi saya lepas tu tahu tak apa jadi, Adriana, saya dapat kenal Allah dan semua sekali saya mula kenal Tuhan, saya rasa bahagia. Tu bila kita dapat kenal Tuhan, kenal Allah SWT, bahagia. Ya Adriana, saya sayang Adriana, terus dengan ceramah saya. Tapi saya nak beritahu juga Adriana, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kita sayang, sangat sayang pada semua orang. Dan Nabi Muhammad pesan untuk beritahu pada semua orang, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi.
Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Kalau Adriana percaya tu, Adriana dah Islam. Jadi peganglah hati sambil bila. Tapi kalau Adriana nak tanya pasal Islam lagi atau tak faham, boleh mesej saya boleh private message kat Facebook ni, Adriana tanya kalau nak tanya. Ramai yang tanya saya pasal Islam. Ramai yang tanya saya pasal Islam. Di masa musim Covid ni, ramai nak masuk Islam. Tak berhenti hari-hari. Ya Allah, ramai saya tak sempat nak pergi, tunggu habis Covid ni baru saya jumpa dia orang. Ramai sangat tanya pasal Islam. Ya Allah. Saya hold 2 minggu ni. Biasa seminggu 2 minggu ada 5-6 orang, 10 orang masuk Islam. Jadi saya tak sabar nak tunggu, nak ajak mereka semua masuk Islam. Jadi tuan-puan sekalian, untuk tu percayalah hati. Allah sangat sayang pada kita semua. Masya Allah. Rahmat Rasidi. Apa pendapat Ustaz? Ada ahli tabligh kata tak perlu elak virus sebab Allah Maha Besar. Sedangkan kalau kita nak lalu, jadi Rahmat Rashid, siapa yang cakap macam tu maknanya dia tak ada ilmu. Kalau dia kata tak payah berusaha tu maknanya dia sesat. Siapa yang tinggalkan usaha ni, Muhammad Rahmat Rashid, dia sesat. Tapi saya tak tahu, setakat yang saya tahu kalau dalam tabligh ni, ini mereka punya daripada dulu, alim-alim tu pesan, mereka kata berusaha ni perintah Allah untuk sukakan Allah SWT. Berusaha ni perintah Allah untuk sukakan Allah, ikhtiar. Meninggalkan usaha ni satu kebodohan, kejahilan. Tapi jangan bodoh ke orang, jangan jahilkan orang. Itu ni kita yang bodoh, ilmu kita tu salah kita sampai ke orang. Jadi meninggalkan usaha, bodoh, jahil. Meninggalkan amal agama, keyakinan pada Allah, sesat. Jadi yakin ni mengajar kita untuk bercakap yang betul. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi sihat, sakit melainkan Allah. Tiada yang bagi mulia, hina melainkan Allah. Untuk tu kita yakin pada Allah. Perintah Allah apa dia? Perintah Allah, Nabi SAW dah ajar. Bila berlaku wabak yang merebak begini, zaman dulu tak sama, tapi keadaannya maksudnya wabak merebak, Nabi pesan orang yang satu tempat jangan keluar pada kawasan. Maksudnya macam sekarang, kena kuarantin, jangan bergerak, jauhkan jarak. Semua tu Nabi dah pesan dulu. Amru al-As yang pernah jadi 20 ribu sahabat mati syahid, mereka ajar supaya buat begitu. Jaga diri. Ni sekarang disuruh cek. Alhamdulillah, yang saya tahu mereka semua dah ramai yang pergi cek. Tapi awal-awal lah itu mungkin tak selaras ke apa. Bila cek siapa tak ada simptom, mereka suruh balik rumah. Dia tak ambil nama, tak apa, suruh balik rumah. Nanti dah selesai, kalau ada sakit sesama baru datang. Sebab orang ramai, bukan salah tu, orang ramai. Jadi mungkin yang kat atas mereka cakap begini, yang ni, jadi orang datang, jadi tak apa selaras. Bukan salah sesiapa, ni namanya komunikasi. Ni namanya komunikasi kepada mereka. Jadi ada salah. Jadi pada dulu berapa kali dia orang datang, ramai yang kena balik. Saya tahu bukan saya cakap-cakap kosong, bukan seorang, ramai begitu. Jadi bukan sebab tak ada simptom. Tak ada simptom, balik kena kuarantin kat rumah sendiri. Tiba-tiba satu hari tiba ada simptom, datang. Jadi begitu Muhammad Rahmat Rashid. Jadi siapa yang cakap macam tu, orang macam ni pun yang cakap macam tu, dia sepatutnya tak begitu. Tapi kalau ada yang tulis begitu, sebenarnya dia mungkin dah sakit, mungkin sebahagian dah kena. Jadi dia cakap tu Allah jaga kita, hidup mati daripada Allah. Dah sakit kakak abang, apa lagi nak cakap? Dah kena, dah sakit, orang kita kena ubat hati kita, apa kita nak cakap? Tapi bila dia salah faham konteks melihatnya, bila dianggap menjawab pada persoalan usaha tadi, dia jadi satu. Jangan memandang rendah kepada persoalan iman, jangan memandang sikit pun pandang rendah pada usaha. Dua-dua ni perintah Allah. Meninggalkan salah satu ni, kebodohan, kejahilan, kalau tinggalkan usaha. Satu lagi, meninggalkan keyakinan yang betul tu sesat. Siapa yakin dengan Covid ni mati, malah sesat. Sesat tak sesat. Sebab ni saya mati, habislah saya, matilah saya. Perkataan ni penting. Ramai sekarang tertekan. Ramai mesej saya, mereka ada penyakit apa tu, yang mental illness punya sebahagian penyakit tu, dia punya takut tu terlebih, over takut. Bukan yang ke arah sakit begitu. Ramai. Jadi apa ubat untuk saya beritahu dia? Saya suruh dia cakap ke hati dia, tiada yang boleh beri saya sihat selamat melainkan Allah. Tugas saya berusaha jaga diri saya, kuarantin diri saya, jangan melilau-lilau sana sini, jangan pergi jumpa orang, jangan salam orang, jangan cakap, kalau batuk tunduk, kalau sesama lap dengan tisu buang, jangan lap kat baju, balik keluar mana-mana sampai kat rumah itu basuh baju, jangan kena kat anak isteri, jangan cium-cium anak, hingus semua lap dekat macam tisu ni, nanti buang, jangan, contoh. Jadi saya dengar macam tu. Jadi berusaha perintah Allah, tapi yakin kita pada Allah. Tiada yang boleh bagi hidup mati melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi sihat atau sembuh melainkan Allah. Tiada yang boleh pelihara kita melainkan Allah. Kalau kita fikir sebab Covid ni mati, orang semua dah makin teruk. Tapi kalau dia pergi kata Covid ni Allah yang hidup mati Allah, dia pun ada sakit, dia pergi sentuh semua orang, tu salah. Jadi ini orang war-warkan. Orang dengar selama ni Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Tu dia orang selalu cakap Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kan betul tu. Dalam Allah beritahu, Qulillahumma malikal mulki
tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dia muliakan siapa dia nak mulia, dia nak hina siapa dia mulia. Doa Nabi kan, sebelum antara doa supaya antara doa bila kita sakit ni, tahu tak apa dia? Kan Nabi ajar kita baca 3 kali pagi dan petang, tak ada musibah ni menimpa kita. Tapi kita selalu baca, tapi kita tak tengok makna dia. Makna dia contoh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah, la yadurru, tak ada yang boleh beri mudarat, bahaya, mati. La yadurru, tak ada yang boleh bagi mudarat, bahaya pada saya, bagi saya mati, bagi saya. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard, di bumi atau di langit. Tak ada yang boleh bagi hidup mati, tak ada yang boleh bagi susah senang, tak ada yang boleh bagi sakit, bahaya, mudarat. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, tak ada yang boleh mudarat di bumi atau di langit melainkan Allah SWT. Jadi percakapan tu betul. Bila dia terjemahkan, apa-apalah, yang ni tak boleh bagi mati, yang bagi mati, hidup mati tu Allah. Betul. Tengah terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Obat hati kita. Tak ada, kita kan takut sekarang, semua takut. Doktor, nurse pun tengah takut sekarang. Takkan tak takut ya? Yang mengandung, yang ni semua nak kena jaga, standby pula, banyak dah kuarantin, nak kena jaga kat depan tu. Takut. Jadi apa obat dia? Dia kena cakap pada diri dia, tak ada yang boleh bagi hidup mati pada saya melainkan Allah. Dia boleh pelihara saya, jaga saya melainkan Allah. Dialah Rabb saya, dialah Tuhan saya, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kat hati dia percaya macam tu, supaya dia tenang. Tapi untuk Allah, perintah Allah apa? Dia berusaha, mesti dia orang akan menjaga-jaga. Saya nak keluar rumah tadi pun takut. Hebat tak doktor-doktor, nurse-nurse? Saya nak keluar rumah hari ni, pergi 3 hospital. Saya pergi hospital Sungai Buloh, saya pergi hospital Ampang, saya pergi hospital Shah Alam. Saya nak keluar rumah tadi rasa takut, berdebar. Saya berdebar nak pergi pula bahagian-bahagian kat ICU, dekat-dekat kawasan COVID tu, nak pergi bagi hantar-hantar barang-barang ni. Hati saya ni berdebar kakak. Saya dah banyak hari dia tak keluar rumah, rasa berdebar. Saya fikir hebatnya lah yang jaga kaunter kat depan saringan tu datang, entah macam-macam orang datang. Orang tu pun tak tahu dia sakit apa, duduk kat depan. Dia pakai mask, duduk dekat orang tu datang. Ada yang patutnya pergi ke kawasan COVID-19, tapi dia pergi dekat kawasan ICU. Dia pun tak tahu bahagian kecemasan ICU, bahagian kecemasan emergency. Dia pergi kat emergency. COVID biasa dia asing, emergency lain, COVID ni lain. COVID ni ada kaunter khas dia. Jadi dia pergi kat emergency. Pergi kat emergency, cakap emergency tak pakai macam, tak pakai full cover set semua tu yang macam dekat COVID. Jadi ramai kat situ terkena kadang-kadang. Dia cakap kan terbatuk terkena, kadang begitu mereka jarak dekat. Jadi mereka punya iman kuat kan? Petugas-petugas ni iman dia kuat ke Allah. Jadi apa yang mereka pegang boleh buat mereka berani duduk situ. Dia cakap tak apalah, serah ke Allah lah. Betul tak? Mesti dia cakap macam tu. Dia dah pakai mask, perintah Allah wajib pakai mask. Dia orang pakai glove pergi, ada tempat cuci tangan. Tapi dia cakap apa? Tak apalah, serah ke Allah lah. Kalau dia tak cakap macam tu, agak dia pergi kerja ke tak? Dengan keadaan sekarang, terutama laki-laki, perempuan-perempuan, ada yang mengandung pula, nurse-nurse, jururawat tu, yang semua dah berkeluarga. Apa dia cakap agak pada hati dia yang buat dia berani kerja kat situ? Apa yang buat dia berani? Dia cakap serah ke Allah lah. InsyaAllah doa selamat lah. Tahu tak apa yang menenangkan hati kita? Itulah perkataan-perkataan iman yang tadi. Tapi mungkin nada setengah orang saya sebut je lah. Macam buat takwara tabligh ni, dia macam mesin basuh. Ada baju tu kotor, berkurap baju. Ada baju tu memang buruk, kelat baju. Ada baju tu hitam legam. Ada baju tu, ya Allah, lumpur penuh, bawa orang kerja ladang. Ada orang macam-macam najis agaknya. Tak macam mesin basuh. Bila basuh, akhirnya bila keluar, semua bersih, wangi. Bau pun sama. Tapi itulah, dalam proses tu macam-macam. Sebab tu saya kalau jumpa orang dah, mereka pun pernah ikut-ikut. Sebab tabligh dia tak ada tapis-tapis. Dia tak ada macam, tak ada tapis. Dia pun tak ada. Sebab tu semua orang senang ikut. Sebab tu orang jahat pun senang ikut. Sebab dia tak ada pakaian khas dia. Dia kerja orang Islam. Sebenarnya dia tak ada nama pertubuhan. Kalau dulu tuan-puan dengar orang yang memula cakap, tak ada nama, dia kata ni bukan usaha, bukan dakwah tabligh. Dakwah tabligh tu orang bagi. Dia cakap apa? Usaha atas iman. Usaha atas iman. Untuk kuatkan iman. Semua orang kena berdakwah usaha atas iman. Dia bukan maksudnya dia cuma bukan pertubuhan berdaftar, maksudnya betul jadi ahli, bayar yuran bulanan tahunan. Kita buat organisasi apa pun ada yuran bulanan tahunan. Dia tak ada. Dia kerja orang Islam, berdakwah. Macam solat, puasa, semua orang kena buat. Tapi disebabkan sekumpulan yang buat, orang panggil orang itu. Itu tuan-tuan dan perempuan sekalian, Zira kadang rasa menyesal kerja nurse ustaz. Bila dengar ceramah ustaz,
jadi bersemangat nak kerja. Tahniah Zira, tahniah Zia Faz. Dia Zia Faz. Jadi Zia Faz, orang yang bekerja macam doktor ni susah. Tapi kakak abang ni semua sedang berjihad. Ni sekarang tengah menghadapi COVID ni, 19 ni, semua doktor-doktor nurse ni sedang berjihad di jalan Allah. Sedang berjihad. Sedang berjihad. Berjihad. Kakak abang semua sekali, Z dan Faz dan semua sekali, Z Faz semua sekali, doktor-doktor nurse yang dengar, tuan-puan semua sedang berjihad. Allah yang balas tuan-puan. Berani yang tuan-puan. Hebatnya tuan-puan. Tak berani juga, saya tahu mana ada berani. Tapi kita belajar kan. Oh Allah bersama saya. Macam saya nak keluar rumah tadi, saya tengok kawasan COVID tadi dah meremang tengkuk saya. Ni tengkuk meremang. Tengok ramai-ramai. Teringat macam manalah agaknya ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya sekarang yang tengah kat ICU, dekat kuarantin, dekat sana sini. Mitik mata saya. Kesian. Saya dengan isteri anak pun kena check dah mula. Jadi kakak abang, apa yang kita lalu ni berat. Orang pun tengok ni, semua kata dah, semua ni sebut nama, panggil. Ya Allah, dengan saya tak pergi. Tapi orang jumpa saya pun sama kat tanya saya. Yang jiran semua sekali mana-mana. Yang Islam bukan Islam tanya. Pergi. Orang pun cakap, yalah sebab bukan salah orang. Yalah itu yang kita dengar kat mana-mana, media-media semua sekali. Mereka pun tak salah media juga. Bukan salah siapa, ujian untuk semua orang. Ujian. Untuk tu kita perlu betulkan. Untuk tu mereka berkorban, susah. Jadi kita doakan mereka. Jadi kita doakan mereka semua. Kita doakan mereka. Doakan mereka dapat hidayah, kebaikan. Tuan-puan penting kita dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah sayang kita. Saya sedih, ramai mesej saya juga. Mesej ada setengah begini, ada yang minta keluarga doakan. Ya Allah, moga sihat semua ya. Abang-abang kakak mesej saya yang keluarga sakit sihat semua. Moga Allah beri kekuatan keluarga semua. Laluilah semua ni dengan sabar, tabah. Kita ada Allah yang tak pernah lupakan kita. Fikri, sebut nama saya Ustaz. Fikri. Nolina, adik saya kerja HUKM, risau. Kan risau, fikir suami, anak-anak. Di dalam keadaan risau begini, saya kerja malam ni Ustaz Ruziah, Masya Allah. Tahniah semua sekali, kerja malam ni. Malam kerja. Cikin, Ipa, kakak saya doktor dan PDRM. Moga Allah selamatkan. Ni polis pun sama juga. Walaupun dia polis, dia manusia juga, takut kakak abang. Pergi sana sini nak dekat tengah ramai, nak suruh orang ke tepi. Kalau nak kena tangkap, dia bukan nak tangkap orang, dia nak jalankan tugas. Masya Allah. Berjuang, pertahankan nyawa ni, berjihad. Zaman Nabi ni memang sebahagian daripada anggota jihad tu wanita. Nabi tak suruh pergi awal-awal tu. Wanita tiba-tiba datang obat semua pesakit-pesakit yang berjihad. Nabi tak tahan mereka dan mereka juga dikira sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang. Alif baru kena kuarantin, close contact pesakit COVID. Tak apa Alif kan. Moga selamat, sihat, mudah-mudahan negatif, mudah kuat Alif. Mualabi kekuatan semua doktor-doktor dan saya sayang semua sekali. Kita hadapi semua ni dengan doa, dengan tangisan. Saya sendiri walaupun ada bagi ceramah rahmat Allah, Allah sayang rahmat Allah. Saya pada memulai tu saya termenung kena. Saya tengok je saya nangis termenung. Salah satu kena orang yang dekat dengan saya. Lepas tu orang pula hari-hari kadang-kadang memang minta tu, yalah hari-hari, dan diorang pun sampai dah jadi teruk juga kakak abang, teruk. Jalan je tengok, janggut je orang dah tengok semacam. Saya pun kena walaupun saya tak pergi pun. Diorang kena sekali. Semacam tengok saya. Sian tak saya? Tu yang tak kenal lah, yang bukan Islam pun tengok saya. Tapi saya tak kecil hati. Sedih tu ada. Tapi tak tidur malam. Kena pula saya tengok. Dah rata-rata. Oh ya Allah, yang minta doa saya. Semua saya kenal pula. Ya Allah. Dia orang tak mesej saya sendiri. Orang keluarga minta doa. Sebut nama, tanya sikit 1-2 soalan. Ya Allah saya kenal. Ya Allah saya kenal. Dia pernah ajar saya lulus main duha. Dia dulu ajar saya, kami pergi jumpa, marah kami pergi jumpa. Ya Allah, semua orang saya sayang semua sekali. Ya, ramai orang saya sayang. Ya Alif, semoga selamat sihat. Masya Allah. Aiman, betul kena mengena dengan Dajjal Ustaz. Itu semua Aiman. Orang boleh tulis, mungkin ada dasarkan ilmu mereka. Tapi setakat dalam yang saya tahu, apa yang terjadi ni memang kiamat tu nak dekat. Dajjal ada kaitan ke tak, saya tak tahu. Tapi yang saya pasti, kiamat ni makin dekat. Kiamat ni makin dekat. Dan boleh untuk satu sudut untuk kita berfikir, antara tanda hari kiamat tu Allah angkat orang baik-baik dalam dunia ni. Bukan seorang, ramai-ramai sekali. Tapi tu antara tanda. Tapi bukan suruh kita, maksudnya kalau nak kiamat, kita kena cari rezeki juga. Kita tetap kena sayang keluarga. Kita tetap menyayangi orang lain. Tetap doakan orang lain. Doakan semua manusia dalam dunia. Doakan semua manusia dalam dunia. Zul, Allah uji sebab Allah sayang kau Ustaz.
Saya pun selalu cakap macam tu. Saya percaya Allah sayang. Saya pun dah malam, saya dah banyak hari tak tidur. Maaf saya sebut ulang-ulang ni. Sebab ramai tanya, mungkin orang ingat saya. Saya risau kakak abang, saya risau. Dengan orang cakap itu gini, fitnahan orang. Saya risau. Saya pun doa. Ya Allah. Saya pun doa. Saya doa apa? Ya Allah. Saya tahu, ya Allah, ujian yang terjadi ni sebab kau sayang kami. Saya percaya, ya Allah, ujian datang ni kau sebab kau sayang saya. Ya Allah, sekarang menimpa ramai orang-orang yang baik-baik, ulama-ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang saya sayang. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah. Haikal, Ustaz tolong nasihat. Setengah orang tak dengar ingkar arahan polis ni. Jadi tuan-puan, elakkan, jangan pergi tempat sesat. Itulah saya kata Haikal, mungkin benda ni kena diterangkan lagi, kena sampaikan. Ramai orang dia tak faham sangat, dia tak rasa. Mungkin sebab tak ada kena orang dekat dengan dia, tak ada kena orang dekat dengan dia, dia tak kena orang dekat dengan dia. Dia tak ada sesiapa yang macam saya. Hari-hari penuh, berpuluh-puluh, beratus agaknya orang minta saya doa untuk keluarga dia. Apa saya nak cakap? Juga pendakwa tabligh minta doakan keluarga dia. Dia orang pendengar setia ceramah saya ni. Dan juga doktor-doktor nurse yang pendengar setia ceramah saya minta doakan. Jadi saya betul-betul terasa. Sebab tu saya sampai nak keluar rumah pun takut dah. Sebab hari saya bagi ceramah kat orang, pentingnya jaga. Zaman Nabi dah berlaku, sahabat tu dah amal dah pesan dah. Amru al-As kata wabak ni macam api yang marak membara. Dia macam api tengah marak. Ada kan video-video orang buat tu, api membara. Kalau dia dekat, dia akan nak cari apa nak dibakar. Tapi kalau tak ada, dia bakar diri sendiri, tak bakar orang lain. Tapi kalau badan dengan izin Allah, ramai juga yang kena COVID ni, dia tak demam, tak batuk, tak sesama. Dia pun tak ada simptom apa sangat. Tapi dia pembawa COVID tu, ada virus tu. Jadi sekejap lagi dia pergi jumpa anak dia, kena ke anak. Ada keluarga kita pula yang mungkin dia ada sakit-sakit, yang beritahu kan, KM beritahu kita sakit-sakit, dia terkena. Untuk tu penting semua orang, obat dia satu je. Lagi cepat semua orang duduk kat rumah masing-masing, lagi cepat semua orang jaga diri masing-masing, lebih cepat benda ni hilang insya-Allah. Di samping ada orang tengah cari obat semua, tahniah, memang bukan kita lah yang cari obat tu, dah pasti dah. Mungkin ada seorang dua tuan-puan bahagian begitu. Tapi secara umum bukan kita yang cari. Kat Malaysia pun ada bahagian tu, kat luar negara pun mereka semua sedang bertungku lumus. Yang dunia punya bertungku lumus, dia tengah cari apa-apa penawar atau apa sahaja untuk meringankan, untuk hilangkan penyakit ni. Tapi yang pastinya obat dia Nabi sahabat telah tunjuk, kuarantin tu. Dulu saya tak faham langsung pasal kuarantin tu. Pada kecil saya baca, saya tak faham. Matilah dia kalau tak keluar-keluar pada kawasan tu. Kesian pula dia, macam kejam pula. Tapi rupanya memang begitu. Pentingnya kuarantin untuk tu setiap orang. Penting begitu kat keluarga, jangan ke sana sini. Saya pun terkejut juga. Tapi apa yang dah jadi, dah jadi. Itu terus berpesan, jaga diri, duduk rumah. Nampak doktor-doktor nurse tu angkat kan, kami kerja sini, awak duduk kat rumah, dia kan. Itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia apa, kami kerja, awak duduk rumah, dia kata. Kami kerja untuk awak, awak duduk rumah untuk kami, dia kata. Supaya nanti tak jadi macam dekat luar negara, kat Itali tu, sampai dah tak cukup dah pernafasan. Dia paling teruk sikit bila paru semua, pernafasan. Bila pernafasan dia dah ni, dia dah, sebab tuan-puan kalau demam-demam sesama, cepat makan ubat. Kalau yang tak ada, yang tak jumpa orang semua kan, sikit-sikit tu cepat makan ubat. Jangan tangguh-tangguh makan ubat. Nanti dia berlarat-larat. Dia sekarang ni dia tak boleh nak tak jumpa ubat, tapi dia obat simptom-simptom tu supaya tak jadi teruk. Pergi semua batuk. Gitulah saya cakap bahasa orang kampungnya. Untuk tuan-puan sekalian, masya-Allah, saya doakan semua sihat, selamat, dan doakan semua orang. Kita semua sebuah keluarga dan ni waktu untuk kita berkasih sayang, saling mendoakan. Jangan, mudah-mudahan Allah terima kita semua dan Allah bantu kita. Doakan semua sekali doakan kebaikan untuk semua. Doakan saya tengah cari nak beli kemah, dan doakan Allah mudahkan. Tak tahu Allah mudah ataupun mungkin sahabat saya yang lain, nak cari kemah, nak cari ada portable aircon, nak cari TV, ada berapa. Mereka taklah minta kita begitu, tapi kita faham lah kan, ada kawan-kawan tu. Jadi kita cuba untuk bantu. Ada setengah tempat mereka dah penat kerja shift betul-betul ni, dengan campur takut lagi tu. Giliran mereka berjuang, sekarang mereka barisan paling depan sekali. Siapa? Ni doktor-doktor, nurse-nurse, polis-polis. Ni semua orang yang bahagian depan sekali dalam perjuangan kita. Dan kita semua duduk rumah, kita barisan semua belakang semua sekali. Kita bahagian standby je. Kita pemain simpanan semua sekali kat rumah. Diorang tu kat depan sekali. Ni bukan nak jaringkan gol. Ini nak pergi lawan dengan virus yang sekejap je tak nampak, tak ada depan mata. Virus ni tak nampak. Virus tak nampak, tak ada depan mata. Tak tahu bila nak kena, tak tahu kat mana dia, tak nampak.
Virus kena. Sekali kena, kalau dengan izin Allah, dia orang boleh atasi. Tapi dia bawa balik kat rumah, kena ke anak-anak. Anak yang kecil, tiba ada sesak nafas pula, ada masalah paru pula, ada kanser pula. Tadi KKM kata ada kanser yang tua-tua, ayah-ayah kita ke kampung yang tua-tua. Jadi sebab itu kita doakan mereka semua supaya mereka semua selamat. Masya Allah. Abang kemah buat apa Ustaz? Dia orang kemah letak kat luar tu cukup, tapi tak cukup. Ada yang nak letak kemah kan, pesakit COVID kat luar tu dia kena ada kemah, lepas tu ada kursi. Kalau panas sangat memang kata kena panas, tapi kalau panas sangat kat situ mau pingsan kita pun. Kalau panas sangat kena pakai macam tu pula, memang nak kena panas. Tapi kalau dah pakai macam tu, dekat panas pula, mau lagi pingsan. Bukan sebab COVID, pingsan sebab tak bernafas kan. Jadi sebab tu tuan-puan, bukan habis basah semua badan dia orang. Dia kata bukan basah kat luar, betul-betul. Maaf, baju-baju dalam, susu dalam semua habis basah. Katanya teruk, tak boleh buat apa dah. Macam mana berjam-jam pakai macam tu? Nak makan susah, apa susah. Jadi sebab itulah kita cuba begitu sikit-sikit. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, doakan untuk mereka semua. Doakan mereka semua selamat. Doa mereka baik, rahmat Allah turun. Bantu doktor-doktor, nurse kita, mudahkan, taat ini apa yang kerajaan beritahu. Dan saya cuma nak beritahu, mungkin ada tuan-puan yang terlibat ni, saya mungkin tak ada. Saya bukan orang besar, sini orang biasa je, orang kampung-kampung, orang biasa-biasa, susah-susah. Betul-betul saya cakap ni. Jadi saya tahu yang sebenarnya istimak tu saya cek, sebenarnya dah cukup bilangan orang semua, dah cukup dah. Mereka maksimum cuma boleh 12,000 je paling maksimum. Waktu dia orang bukan sehari dua buat, memang dah berpuluh. Daripada saya 12 tahun dulu, saya pernah pergi Masjid Seri Petaling tu kali pertama masa umur saya 12 tahun. Masa umur saya 12 tahun, saya pergi Masjid Seri Petaling tu. Dia ada madrasah 7 tingkat. Ada hafiz Quran ramai. Mereka belajar alim 8 tahun. Mereka pandai bahasa Arab semua sekali. Kitab Sahih Bukhari, Muslim, kitab-kitab tu 8 tahun dia orang belajar. Saya kecil-kecil boleh tengok anak-anak tahfiz tu masa umur saya 12 tahun. Tahun 1996. Saya datang kat situ, saya tengok dia orang, saya nangis. 96, 97. Saya tengok dia orang, saya nangis. Ya Allah, bestnya lah budak adik-adik ni kan, pakai serban, hafal Quran. Ya Allah, saya nak jadi macam dia orang. Ya Allah, pilihlah saya dapat jadi macam anak-anak hafiz ni. Ya Allah, pilihlah saya. Ya Allah, saya nak jadi hafiz macam dia orang. Tolonglah saya. Ya Allah, dari kecil saya teringin nak jadi macam dia orang. Hafiz Quran, alim, Hanami. Ustaz sendiri okey tak? Saya okey, Alhamdulillah. Haikal saya nak pergi kerja dah ni Ustaz. Bagi kerja sama dengan polis. Kami sebagai anggota polis. Haikal saya sayang semua polis-polis semua sekali. Jadi abang kakak itulah keadaan masyarakat. Betul kan? Kita doakan semua masyarakat kita Allah lembutkan hati, bersatu hati. Anak-anak muda, sesiapa, jangan pergi mana-mana, duduk kat rumah. Lagi cepat duduk rumah, lagi cepat masalah ni. Semua kena berkorban. Ada sebahagian yelah macam mana kan, benda ni tiba-tiba kerajaan pun belum sempat apa-apa lagi agaknya. Jadi saya tahu mungkin masalah gaji, masalah itu ini sebagainya. Tapi cubalah bantu, mungkin sesiapa boleh korban sikit. Staff kita kalau boleh, mungkin kita cubalah bagi gaji penuh kan. Memang dalam segi atas semua tak jelas sangat kan. Tapi cuba bantu pekerja-pekerja bagi gaji penuh. Kalau boleh sebab mereka buat kerja daripada rumah, call dia supaya dia betul-betul buat kerja. 8 pagi ni petang pada rumah, call, buat video call kat rumah. Betul tak buat kerja. Kalau tak angkat tu mana tak buat kerja. Bagi dia buat kat rumah kan. Kawal. Kecuali ni juga bahagian makanan. Terpaksalah kalau semua cuti tak makan pula kita kan. Ni polis, tentera, ni KKM, frontline, doktor, nurse. Lepas tu semua macam-macam cleaner, tukang bersihkan semua tu. Orang yang tukang sekarang ambil tukang bersihkan bandar-bandar yang pekan-pekan yang tengah bersihkan. Masya Allah. Ustaz saya jadi panik pasal penyakit ni. Bro Izwan kan. Jadi kalau panik Izwan, selalu cakap Allah sayang saya, Allah bagi sihat sakit, tiada yang boleh beri bahaya hidup mati melainkan Allah. Cakap tu. Tapi cakap ni bukan maksud tak payah usaha. Ramai orang ingat tak payah usaha, salah faham. Kalau orang potong kat sini, salah faham juga. Begitulah yang berlaku sekarang pada tabligh juga. Orang potong dekat part begitu. Part dia tengah bagi keyakinan kat diri dia. Dia tak pandai cakap macam saya ni penceramah. Jadi saya cakap bukan pandai macam mana, saya dah cakap begini. Saya tahu begini. Saya ustaz dia cakap dia dah. Mereka tak, orang kampung memang cakap begitu. Kita tepi jalan dulu. Allah kuasa, dia kata. Allah yang buat. Hidup mati tu Allah. Bukan maksud dia tak usaha. Kalau dia tak usaha, tak adalah dia pergi makan kat kedai tengah makan nasi. Tak adalah dia pergi berdakwah. Jadi bukan dia tak berusaha, bukan tak berusaha. Jadi abang yang tadi, ni obat untuk abang. Obat dia ialah selalu cakap. Ni antara obat dari 7 ayat dalam Manzil, buku Manzil. Ayat buku Manzil ni ada 7 ayat. Dipanggil munjiat. Ada Manzil, munjiat, ayat sifat munjiat. Muhammad Ibn Sirin, anak murid Ibnu Abbas,
Dia kata 7 ayat dalam Quran jadi obat. Tahu tak apa ayat dia? Syafika, suami saya Food Panda. Itulah, saya Food Panda ni semua. Food Panda, apa nama lagi, yang hantar-hantar ni semua sekali. Bungkus seed, apa lagi, Food Panda, bungkus seed, apa lagi yang lain-lain saya pun ni. Jadi saya doakan semua selamat. Jadi manzil ni tadi untuk yang selalu yang, sebab tu penting keketaan tu. Yang tahu yang stres, tekan, dia bukan macam kita. Mereka dia panggil mental illness. Maaf, bukan gila, jangan salah faham, bukan gila. Dia penyakit, boleh dia ubat. Satu kena jumpa doktor, sekretari. Satu lagi antara ubat-ubat dia ialah dia perlukan suasana yang baik dan percakapan yang baik. Dia ubat untuk hati dia. Tahu tak apa tu percakapan? Ayat Quran. Ada ayat Quran. Nabi Allah ayat Quran tu ubat. Antara ayatnya kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Ruhil ustaz tak tidur dah lewat ni. Itulah Ruhil. Saya pun memang dah lama tak tidur ni. Tidur siang sekejap. Susah hati daripada Covid itu, saya dah banyak hari tak boleh tidur. Apa pendakwah kawan-kawan saya kena, doktor-doktor kawan saya pun ramai yang kena. Ramai betul orang yang saya kenal kena. Alhamdulillah saya tak jumpa dia orang. Saya dah lama tak jumpa. Dengar dia orang dah sakit kat hospital. Ayat kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kul la yusibana, tak ada yang menimpa kami, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, tak ada apa yang menimpa kami melainkan apa yang Allah takdirkan. Wa maulana, dia nak penolong pembantu kami. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah kita bergantung berserah. Cakap ni untuk hati. Usaha jangan tinggal. Bila yakin ke Allah, makin kuat berusaha macam Abu Bakar Siddiq. Itu benda yang kena belajar. Tapi ayat ni untuk ubat hati. Tak ada yang boleh bagi hidup mati melainkan Allah. Dia bagi hidup, dia tak hidup. Dia kata mati, mesti mati. Tak ada siapa boleh tahan. Kalau tak mati sebab Covid, mesti mati juga. Mati sebab sakit jantung. Ada kawan saya sekarang, saya doa dia sihat. Ada kanser, Ustaz Wadi, yang bukan Ustaz Wadi penceramah yang terkenal tu. Dia pendakwah. Dia tak masuk kat media ni. Tapi dia tengah sakit kat hospital, kanser. Kanser kat hospital Selayang ni. Saya sayang dia. Isteri dia jaga dia kat bilik tu. Duduk kat bilik. Sian. Jadi moga Allah sayang dia pendakwah yang baik. Saya dengar isteri dia beritahu kat saya, dia sekarang saya sebut Allah je sekejap, Allah tu dia senyum, Allah dia senyum. Dia tak sedar dah kanser. Dia sebut Allah, dia senyum. Dia sebut Allah, dia senyum. Allah, dia sebut Allah. Dia tak sedar apa dah. Dia tak sedar, tak berbual semua tak ada. Sekejap dia sebut Allah. Allah dia senyum, Allah dia senyum. Dia memang pendakwah yang hebat, di mana-mana berdakwah. Saya banyak belajar dengan dia. Malam-malam pergi kat KL, dia salah seorang kawan saya yang selalu berdakwah kat KL. Street dakwah kat KL tu dia salah seorang. Dia peniaga. Sewa Alphard semua sekali. Banyak Alphard dia. Dia pendakwah yang hebat. Tapi tahu tak apa dia kata? Tahu tak apa dia kata? Dia kata, dia senyum sebut Allah. Dia senyum cakap Allah, Allah. Cakap Allah, Allah. Ni ubat ni kakak. Kita tahu apa yang terjadi daripada Allah. Tentu apa yang terjadi ni puji Allah, agungkan dia. Tiada yang boleh bagi sihat sakit melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi mulia hina melainkan Allah. Dapatkan manzil ni, kalau adik tadi nak dapatkan manzil ni, boleh WhatsApp nombor 013 28 38 682 013 28 38 682 013 28 38 682. Buku ni dan buku Bidadari 11 amalan Isteri Bidadari bagus untuk suami-suami. Dia cuti waktu untuk menyayangi isteri. Buat aktiviti hari ni masak muffin dengan anak-anak. Esok aktiviti menguli tepung, buat roti canai. Esok aktiviti masak. Ajar anak-anak masak cuti ni. Jadi amalkan Isteri Bidadari 11 bagus. So, suami baca yang garang macam buku surat 6 dia dah nangis. Isteri yang baca selalu nangis je. 11 amalan kaya pun sama, untuk supaya hati dah jadi kaya, jadi berkat. Jadi dapatkan ni buku 11 amalan kaya, baca bab 1 dah. Siapa nak buku tu boleh WhatsApp 013 28 38 682. Ustaz pergi Siptaling tak? Zubaidi saya selalu pergi, tapi Istimak baru ni saya tak pergi. Saya pergi dulu masa umur saya 12 tahun. Masa saya kecil 12 tahun, penuh masjid tu. Tapi dia tak boleh muat. Berapa ribu sekarang kerajaan cari tu. Tu maklumat tu salah. Mungkin dia silap kira ataupun salah orang yang memberi jawab. Maklumat tu salah. Itulah kadang benda macam ni kan. Jadi jangan maklumat tu salah. Jadi kena check balik lah. Mungkin tuan-puan dengar sampaikan daripada saya ni. Bukan salah. Mungkin salah tu saya kata komunikasi. Maksud masalah komunikasi ni, dia bukan salah orang. Saya tak salahkan orang. Masalah komunikasi. Yang saya kata tadi,
Mula pergi dulu mungkin dia orang suruh balik buat saringan sebagainya, tapi tak ambil data banyak. Sebab yang tak ada simptom kan kena balik duduk rumah. Sebab bahaya duduk situ lama, takut jangkit ke orang lain, jadi disuruh balik. Awal-awal begitu, jadi bilangan tu tak tepat pada awal. Lepas tu jumlah kesemua tu pun memang salah, tak tepat. Jadi masalah komunikasi, saya tak salah ke orang. Saya hidup ni kita tak boleh salah ke orang. Kita kena cuma betul ke apa yang salah begitu. Tapi bukan masalah orang, bukan masalah pertubuhan, bukan masalah hospital, bukan masalah kementerian. Jangan salah orang. Jadi kalau nak 013 28 38 682 013 28 38 682. Masya Allah, Ibnu Hasan, Amai tablik ni bagus, tapi ada Amai tu, yalah bang, dalam tablik ni dia macam-macam kan. Tu saya kata dia tak ada macam mana dia semua orang datang. Setiap perangai ada yang sakit pun dia datang. Semua orang datang. Ramai yang buat dakwah ni. Setakat yang saya kenal daripada kecil, cikgu-cikgu saya, mereka telah meninggalkan contoh yang sangat baik dalam hidup saya. Tapi ada yang salah. Jadi jangan cakap tablik kan salah macam tu. Macam orang lah dia kata Islam ni tak guna. Sebenarnya dia cakap ada satu orang Islam yang dia tak guna dalam hati dia. Mangkuk punya orang ni, Maaf disebut mangkuk orang ni, bodoh betul orang ni, dia kata kan. Seorang. Tapi bila disebut umum salah. Macam bila kita dengar kalau orang sebut ni orang Islam tu tak guna, jahat, pemalas. Ada yang malas ada. Tapi kalau kita cakap orang Islam malas tu tak betul, salah. Ada yang malas tapi tak betul. Betul ke tak betul? Langsung tak betul. Macam orang cakap, banyak belum cakap, maaf saya sebut kan. Saya memang orang kata, contoh orang kata orang Melayu malas, saya dengar pada si kecil. Betul. Langsung tak betul. Sikit pun tak betul. Saya tak setuju. Hari-hari saya ceramah kat anak-anak. Kita orang beriman, orang Melayu ni semua Islam. Orang beriman, orang berani. Orang paling berani dalam dunia orang Islam. Orang paling rajin orang Islam. Orang paling kuat tu orang Islam. Jadi kalau kita dengar yang salah, jangan diwar-warkan. War-warkan buat kita jadi lemah. Anak-anak pun ingat, mak kalau orang Islam memang malas mak kalau orang Islam memang lambat je. Kenapa kita nak cakap macam tu? Beritahu kat anak kita dia siapa sebenarnya. Kalau tak dia pergi Amerika, dia kagum orang Amerika. Maaf saya sebut. Dia pergi Jepun, kagum orang Jepun. Tak salah kagum belajar akhlak mereka yang baik. Mereka pergi China, kagum orang China. Pergi dunia, kagum dengan orang kat sana. Dia mula hina orang kampung dia. Dia hina bangsa dia. Dia hina agama dia. Betul ke? Salah. Tak betul langsung. Salah. Tak boleh macam tu. Kita kena ada jati diri. Itu dipanggil jati diri. Saya orang Islam. Saya ada Allah. Saya umat Nabi Muhammad. Saya pewaris Quran. Saya da'i. Saya pendakwah. Saya mulia. Saya hina. Allah yang pilih saya Islam. Dia tak pernah salah pilih. Allah nak saya sambung dakwah Nabi. Ya Allah, dulu Nabi berdakwah siang malam. Kesian Nabi, ya Allah. Susah Nabi. Nabi dah wafat, ya Allah. Sekarang dakwah tu kerja saya. Saya tak pandai buat dakwah ni. Maafkanlah saya, ya Allah. Ramai orang tak faham, ya Allah. Salah saya, ya Allah. Maafkan saya. Jadi, sebab tu, abang kan, Ibnu Hasan. Jadi, kalau kata begitu ni, semua tu salah bang. Orang tu, ya. Ramai yang begitu. Sebab manusia bang, kita bukan sebab dia tablik ke tak, orang, individu. Jangan kita sebut tu umum, salah. Dia akan buat kita cakap benda yang salah. Kita telah benda ni diasaskan dengan betul. Mereka ambil daripada Quran, hadis Nabi, hayatus sahabah. Setiap apa mereka buat tu, ziarah orang, ke jumpa orang, ke semua tu berapa orang sekurang-kurangnya. Mereka cek daripada hayatus sahabah. Mereka itibak kepada kehidupan Nabi dan sahabat. Jadi mereka ikut pada sahabat. Sahabat buat begitu, mereka buat begitu. Apa-apa sahabat-sahabat buat, majoriti mereka buat. Zaman Nabi dah berlaku begitu. Kalau tuan-puan kaji semua sekali, begitu. Tapi itulah, jadi tuan-puan, untuk tu saya maaf saya sebut begini. Itu siapa tuan-puan dengan ceramah ni, dengarlah pada mula kan. Mungkin kadang saya tengah cerita pasal doktor, saya tengah beritahu pengorbanan perjuangan mereka. Ada masa saya beritahu tentang pendakwah, pengorbanan dan perjuangan mereka. Saya beritahu tentang komunikasi, saya sebut tentang doa-doa. Tapi bukan saya menidakkan mana-mana. Saya tak pernah begitu. Saya kalau sebut doa, maksud saya tengah terjemahkan doa tu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, dengan nama Allah. Nabi sebut baca 3 kali pagi dan petang. Tak ada yang boleh beri mudarat. Hidup mati tak ada yang boleh bagi mudarat. Sakit mati, melainkan Allah. Melainkan siapa? Melainkan Allah. Melainkan Z. Betul tak ustaz? Siapa tak solat kat Masjid Salim kena rotan, pengalaman dulu-dulu. Iya kan? Saya pun tak tahu kena rotan tu. Mungkin belajar madrasah kan. Z belajar madrasah kena rotan. Madrasah memang kena rotan. Degil kat Z ni dulu. Tak ada gurau je. Syazani, betul tu ustaz, kita sini terlalu hina orang kita sini. Jangan pernah hina diri kita sendiri. Jangan kakak abang. Waktu bersatu hati, bersatu hati berkasih sayang. Untuk orang bukan Islam, doa mereka dapat hidayah. Tapi waktu untuk kita bersatu hati, jangan cakap bukan-bukan. Itu salah kakak. Orang Melayu malas. Saya selalu dengar kan, orang kita malas. Orang kita yang cakap tu orang kita.
saya Cina, tapi saya dengar bagi saya kita sebuah keluarga orang beriman. Tak boleh cakap macam tu. Orang kita ni malas ustaz, tak tepati masa, ustaz rajin, ustaz mu'alaf bagus. Saya kalau dengar tu saya terus betulkan. Salah kakak abang. Sikit pun tak betul. Orang paling berani orang beriman. Orang paling rajin orang beriman. Orang paling mulia orang beriman. Orang paling berakhlak orang beriman. Dulu Nabi sahabat contoh kita. Beritahu ke anak macam tu. Jangan cakap anak memang ginilah, habislah orang. Jadi akhirnya orang percaya. Orang percaya. Orang berulang-ulang kali percaya benda yang buruk. Sebenarnya benda tu tak mesti betul. Tak betul kakak, tak semesti betul. Orang cakap saya, ustaz kalau pergi masjid semua kena ni. Orang tak tolong halau. Ni kalau pergi tempat agama lain, dia tolong bagi duit ustaz. Siapa yang pernah pergi sana dapat duit? Mungkin ada yang pernah dapat duit. Kakak abang pernah nampak orang dapat duit? Pergi dekat tempat tempat ibadah agama lain, dia bagi duit bila kita susah. Siapa nampak buat macam tu? Siapa nampak? Itu namanya benda yang diwar-warkan sehingga orang percaya. Berapa orang kakak abang pernah pergi tempat agama lain, dia bagi duit kat kakak bila susah? Cuba beritahu saya. Dia bagi duit bayar rumah. Beritahu siapa? Siapa yang bagi duit bayar rumah? Mungkin ada, tapi satu dua. Tapi tidaklah, maksud saya bukan saya cakap dia orang tak baik, tapi sebab kita dengar dan kita percaya agama dia orang ni baik. Agama kita ni semua buruk-buruk kita dengar. Ni semua ustaz-ustaz ni semua buruk-buruk semua sekali. Pendakwah ni buruk-buruk. Jadi kita cuba kait begitu. Tak kakak abang, ramai yang berdakwah, tapi mereka mungkin tak rakam, mereka tak tunjuk, mereka tak nampakkan, dan mereka tak tunjuk pada orang lain. Jadi kita pun nampak mereka tak buat, tapi sebenarnya mereka buat tak? Mereka buat. Bukan saya seorang berdakwah, ramai lagi yang berdakwah. Cuma saya mungkin nampak mereka ni pendakwah yang macam saya buat, tapi mereka tak nampak. Macam tu, mereka buat tapi tak nampak. Ujian lebih berat saya, sebab saya tak diuji dengan ikhlas. Saya buat begini kan, tuan-tuan puji saya kan, sayang saya, doa saya, terima kasih doa sayang saya. Tapi saya tak tahu nasib saya lagi. Ashraf kan, Ashraf, Saiful, saya belum tahu nasib saya lagi. Saya cuma nak Allah sayang saya. Apa setelah kita buat ni, tibalah kata dia tak terima, habislah kita. Kita cuma nak dia sayang kita. Setelah COVID-19 ni, adakah kita semakin dekat pada Allah dan menyebabkan Allah sayang kita? Atau setelah COVID-19 ni bertambah sangka buruk kita pada orang baik-baik, pada pendakwa, pada ahli ulama, makin kita kuat melawan. Ada orang melawan pula, lawan apa-apa yang ni, lawan pula orang suruh tak pergi sembahyang Jumaat, dia pun nak buat sembahyang Jumaat, dia pun nak buat sembahyang Jumaat. Contoh ada yang degil-degil. Jadi jangan marah mereka. Cuma saya nak sebut, adakah buat kita semakin benci orang lain, menyalahkan orang lain, atau benci pendakwa, menyalahkan pendakwa, atau kita makin benci? Ada orang dengan keluarga putus hubungan. Memang kita tak boleh tengok orang ni, orang yang tengah COVID. Tapi jangan pula kata, itulah kau, dia dah kena sakit dah kat ICU, itulah kau. Adalah itulah kau. Itulah kau. Ada kepada cakap itulah kau. Masya Allah. Ada orang pula orang cakap itulah kau. Masya Allah, itulah kau. Jadi jangan cakap macam tu. Amy apa tadi? Mana? Amy Domingo, Ustaz terlepas pandang. Amy cakap apa tadi? Masya Allah. Amy cakap apa? Mana? Amy tengah tanya apa tadi? Amy Domingo. Amy mana? Cuba tulis balik. Amy. Dia tengah scroll ni, sebab laju dia bergerak ni. Amy Domingo. Tak ada, tak nampak lah. Amy Domingo. Amy Domingo. Cuba ulang soalan balik Amy. Apa Amy tanya, siapa tahu? Ustaz tak nampak. Masya Allah. Princess is type lagi, ulang banyak kali. Nanti Ustaz nampak. Jangan putus asa, jangan sedih. Siapa? Zerul. Dan memang zaman sekarang dalam fitnah, kita kena betulkan kalau mana yang salah. Siti Masita laju macam peluru pula dah malam peluru. Komen masuk. Hidayati betul semua boleh berdakwah. Saiful DK tanya tu Ustaz. Tanya apa Saiful DK? Syaz, saya makin sayang risau orang lain. Masya Allah. Itu betul Syaz. Kalau kita rasa sayang ke orang, itu betul. Wah, Masya Allah, syabas. Itu patut terjadi. Makin sayang kat doktor, makin sayang kat nurse, nampak pengorbanan mereka. Makin sayang pendakwah, makin belajar takdir Allah. Makin kita belajar untuk kuarantin diri, jaga keselamatan, jaga kebersihan. Muhammad Zarif, Rahmatullah, Syahmi, Syamimi, doa saya Ustaz dapat zuriat. Semua belum ada zuriat yang dengar ni, saya doa Allah beri zuriat. Syamimi bagus juga baca surah Al-Anbiya 89. Dia beri sebab dia sayang, dia tahan pun sebab dia sayang. Cikgu yang dakwah saya sampai sekarang belum ada anak. Ada anak angkat, tapi saya sayang dia. Dia banyak berkorban berjuang. Ika, tadi nak tidur dah.
tergerak nak buka FB, nampak ustaz. Terus saya tengok sampai sekarang, tenang je hati. Masya Allah, Allah bagi tenang kat Ina Nur, Allah sayang. Asni bukan soal, Masya Allah. Fidaus, Nizam, Rizwan, Nizam, Masya Allah. GP Holiday, macam nak ikhlaskan hati. Jadi kita hidup untuk Allah sayang. Orang hargai atau tak, kita terus buat. Yang penting Allah sayang. Satu hari kalau Allah takdirkanlah, hadis kata kita buat baik orang benci, satu hari orang benci tu sayang kita. Aisyah radhiyallahu anha kata, pesan kat Muawiyah, semua benci kita, kita buat baik, nanti Allah sayang. Tapi kalau kita buat untuk orang suka, buat Allah marah, nanti semua orang sayang kita, orang tu esok benci kita. Zaim, Saiful tanya apa pahlawan. Sekian, semoga semua selamat. Pak Izzah, ramai belum tidur sebab tunggu Ustaz berehat. Saya tadi terlelap, lepas isyak saya terlelap sekejap. Ini saya dah bangun. Cik Dah, Pak Izzah, Ina, maaf lagi daripada tajuk. Doakan saya suami dapat zuriat. Mudah Allah beri zuriat. Ina 3 tahun kahwin berada rezeki, InsyaAllah Allah beri rezeki. Muzaffar, Syahid, Ustaz Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Ini perkataan yang disalah erti di ketika begini. Ialah orang tulis Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Tapi orang salah faham. Orang ingat ni maksudnya COVID tak ada kuasa, jadi tak payah usaha. Bukan. Dia orang cakap ni sebenarnya nak ubat hati, nak kuatkan iman. Dia orang pun takut juga nak keluar rumah dah sekarang. Semua orang takut. Saya pun takut nak keluar rumah pagi tadi. Takut. Macam mana lah orang kerja hospital ni berani je kata. Dia orang pun takut juga kat hospital. Saya tanya, dia orang tak takut ke? Takut Ustaz. Tapi insyaAllah lah kita jaga kebersihan. Balik salin baju tu Ustaz. Mandi dia orang pegang anak-anak. Semua lap kat ingus tu, apa tisu terus buang. Jangan lap kat tuala dia 3 kali pakai. Baju balik rumah tu letak salin. Dia pesan kat saya banyak tadi. Saya dengar tu. Tapi takut. Tapi dalam masa sama, yelah dia orang kata gaji pun sama juga. Mungkin ada naik elam belum dapat lagi. Tapi kita manusia perlu semua tu kan. Tapi buat sebab apa? Sebab yakin, tanam ya Allah bersama saya. InsyaAllah Allah tolong kita. Kita berjihad ni Allah tolong kita. Allah tolong kita. Penat ni Allah beri pahala. Ni berpeluh dalam ni semua, berpeluh ketiak, berpeluh semua sekali. Suara lalam pun berpeluh. Ini semua tak berhenti-berhenti pahala masuk ni. Berpeluh, panas. Kita ambil orang pensan kat sana, ambil dengan ambulan. Dah sakit kat rumah sebab COVID ni, pakai baju pun lengkap macam kebulan dah baju. Tapi Allah beri pahala setiap susah, panas tu semua. Allah saja yang balas pahala dia. Allah saja yang balas pahala dia. Yang sakit pun sama. Lepas tu baca hadis Sahih Muslim tu, bukan suruh mati syahid. Bukan supaya semua mamai tunggu mati syahid. Tak ada orang kakak nak mati sangat. Kita ni iman bukan kuat sangat. Saya ni janggut je panjang, kopiah je putih, ceramah macam warak je. Saya pun takut juga mati kakak. Tapi kita beritahu jangan takut mati. Bukan maksudnya supaya kita nak mati. Saya beritahu lah hadis Nabi riwayat Bukhari. Itu pun ada orang salah faham pula kat saya. Ramai mesej saya cakap saya suruh semua mati syahid Ustaz. Semua mati. Saya nak suruh semua mati syahid. Bukan, hadis Nabi riwayat Bukhari. Aisyah tanya Nabi, macam mana kalau penyakit taun? Nabi kata dia menjadi bala untuk setengah orang dan menjadi rahmat untuk orang mukmin. Nabi sebut kalau kamu ditimpa taun, Nabi suruh kamu tinggal kat tempat kamu dan bersabarlah kamu di sana sehingga dalam keadaan meyakini janji Allah. Dan kalau Allah takdirkan kau mati dalam perjalanan ini, maksudnya dalam wabak ini, kamu dikira mati syahid. Kamu dikira mati syahid. Nabi SAW sebut, kamu dikira mati syahid. Tapi bukanlah pergi cari orang COVID, pergi pegang tangan dia, pergi dedahkan diri, pergi time macam ni, pergi saja, pergi tempat orang meramai. Itu namanya bunuh diri. Tapi bukanlah maksud saya dia supaya dah mati, ada yang dah meninggal. Kakak kan tengok daripada sakit dah kena kuarantin sampai sudah kat ICU, tak boleh tengok. Tak boleh tengok sampai sudah. Tak boleh tengok mungkin pada jauh lah kalau boleh, tapi setakat saya tahu tak boleh tengok sangat. Tak boleh tengok langsung sampai ke bumi kan, sampai ke kubur, hantar pada jauh tu pun intai-intai pada jauh. Tak ada semain jenazah, sebenarnya lah anggap macam mati syahid juga. Satu sebab tu lah. Balut dalam tu betul-betul mereka betul-betul seal, betul-betul apa nama tu kan, ada viral baju tu masuk macam sahabat kita yang meninggal mati syahid. Sebab tu saya tulis pasal beliau. Isteri ada anak 4 orang, anak-anak 6 orang, muda lagi, orang yang mulia. Saya pernah jumpa dia tahun dulu, dah lama, tahun 2001, 2003 atau 2007. 2003-2007 saya jumpa kat India, Pakistan. Dia mengaji kerja Hafiz 15 juz, anak muda yang mati syahid tu. Jadi bila saya dengar sebab tu saya nak sebut dah hilang tiba-tiba, panjang sangat keterangan dia. Jadi mati syahid. Jadi sebab tu kita percaya ujian tu sebab Allah sayang kita. Saya dalam ujian yang dahsyat nak tempoh berkahwin. Jadi sebab tu saya sebut mati syahid. Jadi bukan mati syahid tu maksud saya buku sekena mati syahid kakak abang. Kalau orang yang terkenal saya dengan ceramah saya pada mula sampai habis, baca tulisan saya, dia orang faham saya tak maksudkan macam tu. Takkanlah saya nak.
Siapa nak mati syahid? Takkanlah saya nak suruh mati syahid, pergi cari bunuh diri sebab COVID. Saya galakkan orang semua mati syahid. Saya tak nak tolong cari orang yang tak serah diri. Sebab saya tahu dah semua serah diri. Itu yang saya tahu, itu yang saya dengar, dan itu yang bilangan sebenar. Tadi Allah tak sempat baca, tak boleh tarik Maaf ni, dia dah tulis soalan tak sampai baca tadi. Masya Allah. Masya Allah. Mana tadi? Tak boleh dah scroll. Dia kalau dah ke bawah, dia tak boleh scroll ke atas. Terlepas tadi abang kita tadi. Saya tak pegang dengan tangan je, hilang. Saiful DK tanya pasal kahwin. Syarul, apa soalan tadi? Saya tak boleh scroll lah. Ya Allah Tuhanku, saya tak pandai juga Facebook ni. Saiful DK tulis balik soalan. Tu siapa copy paste soalan Saiful DK. Last malam ni saya jawab soalan Saiful DK. Fidaus, macam ni nak konsisten ibadah? Terus buat dakwah, doa. Apa yang kita dapat buat syukur, tak dapat buat doa. Said, macam nak yakinkan diri, hati dengan Islam. Nak yakin hati dengan Islam, kita, sebab Islam tu yang betul. Jadi masalah hati kita, macam nak ubat hati, duduk majlis ilmu, jumpa alim ulama, dan banyak berdakwah. Syamimi, kenapa ustaz saya tak terpilih macam orang lain? Mengeluh belum dapat zuriat. Syamimi, sebab Allah sayang. Diberi sebab dia sayang, ditahan sebab dia sayang. Nabi Zakaria 70 tahun doa anak-anak, akhirnya Allah beri dia anak. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Percayalah disayang kat Syamimi. Saya doa lah Habib Syamimi anak soleh-soleh. Ustaz doa saya jadi orang kaya. Roy Muhammad, sunnah jadi kaya ni Nabi suruh. Jadi kaya. Jadi kaya ni Allah suruh. Hadis Nabi, saya bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Jadi orang Islam ni kena kaya. Saya selalu pesankan anak, kena berusaha jadi kaya. Dapat kaya tak kaya nombor 2, tapi asas kaya kat hati. Ada duit banyak, dengan izin Allah boleh niat untuk tolong lebih ramai orang. Tapi jangan tunggu kaya tolong orang, memang sampai sudah tak tolong. Daripada miskin tolong. Ada satu roti, share 2 orang. Ada roti, share dengan adik-beradik, share dengan mak ayah. Dengar, Masya Allah, share dengan mak ayah. Fazira, doa ustaz sakit tekak, demam sembuh, Masya Allah. Zulkifli, macam nak syukur. Kita jaga solat fardu waktu. Banyak jaga solat fardu waktu. Doa yang terbaik, Alhamdulillah. Selalu sebut Alhamdulillah. Dalam doa banyak terima kasih. Terima kasih bagi Islam, terima kasih sayang saya. Ni paling banyak soalan sekarang Cik Dam, macam nak solat sunat taubat. Dia macam solat sunat biasa saja. Aku solat sunat taubat 2 rakaat kena Allah. Takbir, kata Fatihah, boleh baca apa pun surah. Tahu keluar Allah. Tahu kuliah. Duha pun sama, niat ditukar. Saja aku solat sunat duha, solat sunat taubat. Masya Allah. Muhammad Zero, benda kau dah nampak tak betul, jangan biarkan diam, kena tegur. Dah tegur lama dah selalu tegur abang. Masya Allah, hari-hari tegur, hari buat dakwah. Masya Allah, kena hari-hari berdakwah, buat tegur semua. Tapi kadang tegur ni beza-beza kan. Ada kadang kita tegur dia jadi negatif. Jadi kita fikir macam mana tegur nak jadi positif. Kadang cari jalan paling baik. Bukan tegur begitu saja kan. Kita kalau tegur itu mau lari kita. Nazrul, you Saiful, kesian dekat ustaz lah. Nanti saya PM ustaz. PM lah Saiful maaf lah. Laju ya Allah Tuhanku, maaf lah. Tak apa Saiful, saya doa rumah tangga Saiful nampak bahagia tu bersama isteri, bahagia sampai syurga, anak soleh-soleh. Ahmad Muhaimin, doa saya dengan isteri kurnia anak murah rezeki. Iza, semoga adanya COVID ni kita muhasabah diri. Betul Iza, tujuannya supaya kita dekat dengan Allah. Lepas ni cakap baik-baik kan. Kita kena bersatu hati. Bersatu hati, kita sebuah keluarga. Jangan hina-hina orang Islam sama sendiri. Jangan begitu. Nanti rahmat Allah tarik. Tak punya orang Islam hina orang Islam. Cakap bukan-bukan kan. Jangan cakap bukan-bukan. Muhammad Syazwan, tak tahu tanya. Satu lagi, tak semesti apa-apa kat TV tu tak semua betul kan. Begitu kan, kita dah banyak kali tengok macam-macam jadi. Masa ni kita rasa benci betul ke orang ni, esok kita sayang ke orang ni pula. Esok kita tengok orang ni, kita benci orang ni. Kita tengok orang ni, kita sayang orang ni, sekejap benci. Musim politik kan, sayang sangat ke orang ni. Yang pertama yang tak ada mana-mana parti. Maksudnya dia nak pilih yang paling baik. Jadi kadang sayang ke orang ni, kadang benci. Dengar fitnah ke orang ni, macam betul. Esok dengar fitnah ke orang ni pula macam betul. Dengar fitnah yang ni pula betul. Dari mana satu yang betul sebenarnya? Mana satu yang betul? Jadi sebab tu kadang nasib rezeki dia nak betul tak betul. Jadi kita kalau hina orang tu jangan hina orang. Tapi kalau time baik tu tak apa, puji, doakan dia. Time ni hina, doakan dapat hidayah. Jangan hina orang. Dulu benci betul orang kat orang situ ini. Sekarang sayang dia. Sekarang sayang. Jadi follower tetap. Macam tu. Jadi jangan hina orang tetap. Jangan hina sangat. Kita macam parti-parti pun. Last case sebuah keluarga ke macam-macam esok. Sebuah keluarga juga. Kita dalam Facebook, media sosial kan jadi orang lain kan. Tapi sabarlah, macam mana memang dunia sekarang begitu pula. Nuliana, ustaz tanya kalau kita ada kawan dia bukan Islam. Jadi siapa yang bukan Islam kat sini,
boleh inbox saya. Siapa bukan Islam, ramai tanya saya. Nanti lepas COVID ingatkan saya lagi sekali, sebab ramai sangat yang tanya saya. Jadi saya doakan semoga Allah beri Islam. Ustaz ada tak doa untuk diamalkan bagi penyakit kulit? Kalau ada share Ustaz sikit. Ni doa penyakit kulit. Allahumma inni, dia sama macam doa COVID ni. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Minta jauh daripada penyakit sopak. Sopak tu yang putih-putih. Juzam apa? A'udzubika minal baras ni penyakit putih-putih bukan sopak lah. Baras macam sakit Michael Jackson tu. Baras wal junun, gila, penyakit apa-apa gila yang seumpamanya, wal juzam, dan juga kusta, lalu penyakit kusta yang merebak, wal juzam wa min sayil asqam, dan semua penyakit yang bahaya-bahaya menjangkit semua sekali. Baca doa 3 kali pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Masya-Allah, semua baik-baik, handsome, cantik semua sekali ni. Mudah-mudahan Izul yang sabar. Ya Ustaz terang cukup bilangan lapudi itu. Bukan salah KKM, salah komunikasi. Betul Faizah Ali cakap, saya tak, jangan salahkan bang, dia orang penat berjuang korban macam nak mati tu, jangan salahkan. Ni masalah komunikasi. Masalah komunikasi, bukan salah KKM, bukan salah jemaah tabligh tu, dia masalah komunikasi. Jadi komunikasi salah siapa, dah takdir dah jadi. Yang penting perbaiki. Begitu juga rumah tangga, bukan tahu salah siapa. Kalau rumah tangga jumpa saya, kalau dia start bincang siapa salah, memang tak jadi masalah rumah tangga tu. Start cakap saya salah, dan betulkan sebuah keluarga kita kan. Sebuah keluarga. Asadullah, Ustaz baru siap nak makan ke tu. Nak dengar bunyi orang masak ke? Bau ke? Saya belum makan ni, baru masak kan. Satu hari ni belum makan lagi. Tak makan apa-apa pun lagi. Hari ni belum makan apa-apa lagi. Tadi ada pergi 3 hospital tadi, doakan orang kat hospital, doakan 3 hospital. 3 hospital. Pak Izzah Ustaz penat. Saya dah tertidur tadi lepas Isyak. Pergi 3 hospital tadi, tunggu ambil portable aircon tu. Tak tahu nak buat apa. Fikir hantar. Mungkin memang perlukan portable aircon. Lepas tu dengan tengah cari malam ni tadi survey kemah. Nak beli kemah. Kemah tu nak beli. Doakan beli kemah tu, dan banyak lagi hospital lain yang tanya saya. Tapi itulah, doakanlah mudah-mudahan Allah terima. Saya full DK cakap nanti di PM Ustaz Syahmi. Okey, nanti PM saya full DK. Saya ulang silap saya dalam ujian yang terdekat untuk berkahwin. Ujian sebelum ni dan ujian punca ekonomi buat saya down selalu. Jadi saya full. Memang dalam rumah tangga, benda tanggungjawab suami untuk beri nafkah kat isteri. Bila kita kurang, lelaki memang akan rasa bersalah. Ayah-ayah kita dulu kan macam tu, rasa bersalah, macam rezeki kurang, kita mula rasa down. Kita isteri pula susah, kita dapat ni. Jadi sebagai isteri bersabar, dan sebagai abang pula bersabar bang, insya-Allah ada rezeki. Abang jaga solat fardu awak tu, dan fikir, abang fikir apa patut buat. Sekarang abang berniaga kerja. Kalau abang ada kerja, abang cari kerja. Kalau abang dah ada kerja tu rezeki susah, ataupun berniaga tak jadi, mungkin kita kena cari pengalaman untuk berniaga macam mana, kerja dengan siapa, apa abang minat berniaga ke, cari. Saya pun tak tahu apa yang umumnya, tapi saya doakan abang Allah mudahkan rezeki. Abang sembahyang duha bang, 6 rakaat 8 rakaat. Saya selalu bang, bila terdesak selalu saya buat. Itulah saya ni, kalau senang tak buat, kalau susah pun buat. Sembahyang duha 6 rakaat 8 rakaat, doa dengan Allah supaya Allah bagi rezeki. Buat insya-Allah. Hari-hari buat. Abang buat esok sembahyang duha 6 rakaat, lusa 6 rakaat, lepas tu 6 rakaat, paling kurang 6 lah, 4 ke 6 rakaat, 6 rakaat 6 rakaat. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Subuh bangun awal, kalau boleh subuh awal waktu, kejut isteri anak-anak sembahyang Jumaat. Buatlah contoh pukul 6 suku, sekeluarga sembahyang Jumaat. Kita bangun awal sikit, sembahyang subuh 6 suku kat rumah kita, mula sembahyang Jumaat. Kejut anak-anak semua sekali sembahyang Jumaat. Insya-Allah. Masya-Allah, moga Allah terima. Izwan si kagum Ustaz. Yang sama saya malu Ustaz. Walaupun Ustaz kemudian masuk Islam, sama je kita Izwan. Saya pun belum tahu nasib saya. Saya pun cuba. Saya dapat Islam ni sebab doa ayah Izwan, mak Izwan. Ayah semua orang Melayu Islam kat Malaysia. Tanpa kasih sayang mak ayah tumpuan kat Malaysia ni, saya tak dapat Islam. Tanpa doa mak ayah tumpuan, doa Nabi, sahabat, orang Melayu terutamanya kat Malaysia, pendakwah kat Malaysia, akhirnya saya dapat Islam. Jadi saya tak boleh bayar jasa kebaikan tuan-puan. Hanya Allah yang boleh bayar jasa dan kebaikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Allah yang balas. Saya tak bayar. Saya sayang tuan-puan semua. Saya sayang tuan-puan semua. Marilah kita lalui semua ni dengan dekat pada Allah, dan kita percaya dia sayang kita. Ulang-ulang kali cakap. Saya pun takut kita semua risau, tapi ulang-ulang kali cakap Allah sayang kita.
Masya Allah. Terima kasih semua sekali. Ataupun ada saya buat program Keluarga Sunnah bulan September, boleh daftar transformjiwa.com. Boleh bawa pasangan. Abang tadi boleh bawa isteri, bawa suami, saya ada masalah keluarga yang tak ada boleh datang juga. Banyak masalah keluarga dengan izin Allah selesai. Transformjiwa.com. 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 Ijam macam dapat hidayah. Jadi hidayah ijam macam ni lah, ijam dengan ceramah banyak-banyak. Saya live hari-hari dengar. Siapa live, ustaz lain live pun dengar. Ceramah. Sekarang dengan ceramah live ya. Dengar. So ada waktu Covid dah selesai, masjid dah buka, pergi masjid dengan ceramah-ceramah kat masjid. Ni ada pendakwah tabligh keluar, pergi ikut dia orang. Benda baik-baik doa. Dedeng Miana, ustaz saya rindu kat anak-anak. Doa supaya anak-anak saya kembali. Dedeng Miana, moga dapat jumpa semua anak-anak ya. Dapat jumpa anak-anak, Allah kabulkan doa. Dedeng Miana, Allah beri dapat jumpa anak-anak. Lutfi doa saya dapat jodoh. Kira moga Allah rahmati ustaz dan keluarga. Nurliana, solat taubat kita buat time bila ustaz? Masya Allah, hati ni bersedia. Beza jemaah Syura Alami dengan SA dengan MS. Dua-dua tu fikri, dua-dua kita doakanlah semua. Kita semua sebuah keluarga kan. Orang tepi jalan pelacur pun kita sayang. Ini kan pula sama-sama orang Islam. Ini kan pula sama-sama pendakwah pada semua orang. Kita doakan semua orang baik-baik, doakan kebaikan, sayang semua orang. Semua baik, yang tak baik sayang. Apa yang kita buat, kita pegang sungguh-sungguh. Masing-masing pegang yang mana, pegang sungguh-sungguh. Tapi dalam masa yang sama, saya sangka baik, saling doakan. Said Faiz, Salam Ustaz bin Abdul Tibasi Al-Ustaz Faizah, Ali, Aimi, Emika, Ustaz bagi saya HR pasal solat berulang kali, mereka mesti tak balas. Saya tanya HR pasal solat, hanya berlutik. Jadi jaga solat kat mana tak apa, solat je kat mana kita pergi, jaga solat, jangan tinggal. Ustaz saya suara dah tak normal. Saya doakan Hafizah sembuh, sihat Allah kembalikan suara Hafizah insya-Allah. Allah kembalikan suara Hafizah, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Dahlia, Farah dapat zuriat, Amir rahmatullah, Ruzaini hati bersedih, mata ini berduka. Hati Nabi SAW pernah doakan bila sedih, ya Allah hati ini bersedih, air mata mengalir, ya Allah hati ini bersedih, tapi lidah ni tak akan bercakap yang bukan-bukan. Jadi itu yang kita pegang sekarang. Walau apa pun ujian datang, jangan hina sesiapa, jangan cakap sesiapa. Hati bersedih. Jadi terima kasih semua sekali. Jumpa lagi esok saya live insya-Allah. Ada rezeki awal sikit, doakan Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahirah, moga Allah lebih dapat anak, lebih kuatan. 3 tahun Allah sayang Syahirah dan semua sekali, masya-Allah. Izul juga, masya-Allah. Aiman, semua sekali Allah beri rezeki melimpah ruah. Terima kasih semua masya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Syafiz, masya-Allah. Semua sekali lah Allah sayang, Allah terima. Muzaffar, Qadri, Zaim, Azlan, Rahmatullah, Khair Rafiq dapat zuriat, masya-Allah. Maisara, masya-Allah, masya-Allah. Qadri, Syahmi, masjid ditutup. Syahmi Z itulah yang paling baik. Dia telah putuskan oleh ulama taat. Mufti-mufti pun dah bersidang. Jadi itulah yang paling terbaik. Masjid semua ditutup. Khair. Kita sedih sebab kita selalu pergi Masjid Haram itu pun sekejap. InsyaAllah kita doa sembahyang kat rumah, jemaah kat rumah, buat dakwah kat rumah. Yang keluar rumah tu obat sekarang paling baik. Kita ikut apa yang dipesan sekarang. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita, Allah maafkan kita semua. Baik, kita doa sikit, mudah-mudahan Allah terima ni. Syarif pun suruh doa. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin, ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ampun dosa-dosa kami. Ya Allah, ampun dosa mak ayah kami. Kasih sayangi kami dan mak ayah kami. Ya Allah, sayangi mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, kami sedih dengan ujian yang datang ini. Kami rasa berat, ya Allah. Ya Allah, ujian datang, fitnah demi fitnah datang. Kami cuma nak Engkau sayang kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Kasih dan sayangilah mak dan ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami cuma nak Engkau sayang kami. Jangan marah kami, jangan halau kami, jangan tolak kami. Terimalah kami semua, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Tariklah COVID-19, ya Allah. Sembuhkan, selamatkan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, selamatkan semua manusia dalam dunia. Doktor-doktor, nurse-nurse kami tengok tadi mereka susah, mereka, ya Allah, penat, mereka takut, ya Allah. Kami nak keluar rumah pun takut, ya Allah. Mereka jaga barisan depan, ya Allah. Mereka nak jumpa pesakit-pesakit, mereka nak sembuhkan, nak tolong selamatkan orang. Ya Allah, bantu doktor-doktor, nurse semua, ya Allah. Mana mereka sedang berjihad, ya Allah. Pelihara keluarga mereka, selamatkan mereka, ya Allah. Sihatkan semua doktor-doktor, nurse ramai yang dah lalui saringan, ya Allah, untuk COVID ni, ya Allah. Dan beri mereka negatif, ya Allah. Janganlah beri mereka positif, ya Allah. Yang dah positif tolong sembuhkan, ya Allah. Pelihara keluarga mereka.
mereka berjihad hari ni ya Allah. Macam Nabi, sahabat mereka berjihad, doktor-doktor, nurse-nurse, polis-polis yang berjihad ya Allah. Semua peniaga-peniaga bekal makanan semua yang susah payah untuk bantu kami. Selamatkan mereka, jaga mereka semua ya Allah. Doktor-doktor di barisan depan, polis-polis yang jaga negara kami ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Juga kawan-kawan kami banyak yang pendakwah dan semua yang sakit Kau sembuhkan ya Allah. Ada kat ICU ya Allah, ada yang keluar negara ya Allah, ada dalam negara, kami sayang mereka ya Allah. Mereka kat ICU ya Allah, kesian mereka ya Allah. Bagi mereka sihat ya Allah. Ya Allah, bagi mereka sihat ya Allah. Semua sayang mereka ya Allah. Sembuhkan cikgu kami, ustaz-ustaz kami, guru-guru yang banyak ajar kami ya Allah. Kami sayang mereka, sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah guru-guru, cikgu, pendakwah yang banyak ajar kami ya Allah. Kami tak mampu buat macam mereka ya Allah. Mereka tengah nangis, doakan kami supaya kami selamat. Kau selamatkanlah mereka ya Allah. Mereka doa hidayah untuk kami ya Allah. Kau beri, ampunkan dosa mereka ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Beri mereka kesihatan, kebaikan ya Allah. Peliharalah anak-anak isteri mereka. Ramai juga yang kena COVID-19 ya Allah. Ada yang ramai juga yang positif ya Allah, anak-anak mereka. Selamatkan mereka semua ya Allah. Selamatkanlah mereka semua. Tolong mereka ya Allah. Yang merayu rahmat kasih sayang Kau, tolong mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Ya Allah, tolong mereka, selamatkan kami. Kami sedih ya Allah, ujian melanda ni. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah, bantu kami ya Allah. Jangan marah kami, tolong, maafkan kami. Ampun dosa kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Jangan beri kami bergaduh sama isteri, bersama kesal. Tolonglah kami ya Allah. Terima kasih sayang kami. Selamatkan kami dari COVID-19. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami, tolong kami. Jangan marah kami ya Allah. Jangan tolak kami. Yang buat betul Kau rela kami, sayang kami. Jangan marah kami ya Allah. Ya Allah, jangan marah kami, tolong. Maafkan kami, terima kami ya Allah. Alhamdulillah.